Tuan Agong tahun 2023 pada tahun 2023 di Istana Negara semalam, dan pada majlis tersebut Sri Paduka Baginda berkenan mengurniakan beasiswa kepada 11 penerima, iaitu 6 orang di peringkat Doktor Falsafah PhD dan 5 orang di peringkat Sarjana Penyelidikan. Dan beasiswa yang diberi Tuan Agong merupakan beasiswa berprestij negara yang mula diperkenalkan pada tahun 2006, dan sehingga tahun ini seramai 198 warga negara Malaysia telah pun menerima penajaan tersebut, iaitu 100 orang di peringkat PhD dan 98 orang di peringkat sarjana dalam pengajian ekonomi, undang-undang, sains dan teknologi serta kewangan Islam. Tahniah diucapkan. Hebat mereka semua ini. InsyaAllah kita mungkinlah kita impikan satu kejayaan dan juga kajian yang memberi impak kepada pembangunan negara kita. Okey, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda semua. Ini antara inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk kita bertemu mata bersama dengan masyarakat sekitar, antara Perdana Menteri kita dengan masyarakat di Kedah bersama dengan pesawah, nelayan, penoreh dan juga pekebun kecil. Pada hari Sabtu ini 15 Julai di Padang Mada, Ampang Jajar Alustar Kedah Darul Aman. Jadi program sentuhan madani yang mana Perdana Menteri kita dijangka umum berita gembira. Jadi sentuhan madani hari ini juga kita akan bawakan kepada anda satu slot. Kita nak korek juga apakah yang terdapat dalam inisiatif ini. Ya, betul. InsyaAllah kita akan bawakan perbincangan ini sebentar saja lagi, dan seterusnya juga kami ingin kongsi kepada anda berkenaan dengan jualan rahmah kasih sayang. Banyak lokasi-lokasinya. Ya, okey. Dan yang telah pun berlangsung di Kepong, di Batu, insyaAllah tak lama lagi, dan juga di Wang Semaju, di Segambut. Ini ada antara tarian-tarian tertentu kami kongsi kepada anda. Jadi insyaAllah di Lembah Kelang, di Seputi Ceras, bukan sahaja di Lembah Kelang, malah di seluruh Malaysia juga. Kalau kita lihat di sini di dataran Lemak Manik Urai, Lemang Manik Urai, Kuala Kerai, Kelantan, dan juga ada lagi beberapa lokasi lain, The Valley Mat Kulim, Kedah, 14 hingga 15 Julai. Dan juga saya kira ini adalah salah satu inisiatif yang perlu kita ambil peluang untuk kita berbelanja dengan lebih berjimat. Dan seperti mana yang kita tahu, jualan rahmah ataupun inisiatif payung rahmah ini, target marketnya adalah golongan B40 ataupun golongan miskin tega. Jadi mungkin golongan ini akan mengambil peluang ini untuk mendapat orang kata advantage ataupun kebaikan daripada jualan ini, dapat menurunkan sedikitlah bebanan sara hidup, perbelanjaan harian kan. Jadi ini antara peluang yang terbaik buat kita semua. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. 2 hari berlangsung seperti yang tertera di KCTV anda di Kelantan dan juga di Kedah. InsyaAllah sama-sama kita meriahkan keadaan tersebut dan juga mengambil peluang untuk mendapatkan harga-harga promosi yang cukup hebat. Baik, seterusnya juga ingin kami kongsikan selanjutnya. Ini bercerita dengan scam. Scam ini selalu kami sampaikan kepada anda, jangan terpedaya dengan scam. Kalau ikutkan statistik daripada PDRM, sebanyak 7,548 kes love scam yang telah pun direkodkan sejak tahun 2018 hingga Jun tahun ini, yang melibatkan kerugian yang besar iaitu 382 juta ringgit. Bayangkan dengan amount sebanyak itu, apa yang kita boleh lakukan untuk pembangunan negara. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kita melihat SMS yang diberikan, WhatsApp yang diberikan, apa saja link yang diberikan. Jangan terpedaya dengan perkara sebegitu. Tapi susah sikitlah tentang love ni, sebab dia pandai bermain kata, pandai bermain. Dia mainkan perasaan orang lah sebenarnya. Jadi satu kerugian yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita dengar sedih, is lifetime punya saving hilang begitu saja. Daripada passion jadi poison. Ya, betul. Sebab kadang-kadang love scam ni dia tak perlu untuk berjumpa pun dia boleh berikan duit kan sekarang ni kan. Jadi kadang-kadang orang yang mungkin mereka dalam keadaan kesunyian, mereka yang keseorangan, jadi perlu untuk lebih berhati-hati dengan situasi ini, sebab ini boleh berlaku kepada sesiapa saja, mungkin pada kawan-kawan kita, kepada ahli keluarga, maupun pada ibu dan ayah kita. Jadi susahlah sekarang ni, kepercayaan tu hanya kepada orang-orang yang tertentu saja yang boleh kita berikan. Tapi susah bila bangun pagi dapat message, good morning sayang. Itu sebenarnya yang memerangkap. Ya, betul. Kita hati-hati Ridwan, hati-hati Ridwan. Apa-apa pun sebelum buat transaksi duit apa semua, yang penting jumpa dulu dan verify sama ada ia benar ataupun tidak. Betul. Kenali keluarga semualah. Ya, betul. Jadi itu keterangan kami untuk kita memanaskan badan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi banyak yang akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini. Apa kata kita saksikan apa yang menarik pada hari ini? Silakan. Selamat pagi.
dah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awaknya? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... Tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak ya. Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang diadakan pada 16 Julai 2023 bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak pada jam 9 pagi. Pelbagai acara menarik turut diadakan, antaranya Forum Perdana Ehwal Islam, 6,600 langkah perpaduan, pameran dan perkhidmatan agensi kerajaan, kuis kenegaraan, persembahan nyanyian dan kebudayaan, pertandingan bintang patriotik, jualan rahmah, jualan barangan runcit dan buah-buahan, food truck dan banyak lagi. Turut diadakan acara pelepasan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut. Baiklah, ini ada satu perkongsian untuk anda semua. Kita nak tahu juga lah macam mana produk Malaysia ni boleh tembus ke pasaran antarabangsa, terutamanya makanan Malaysia. Kari daging, kurma daging lah. Kalau secara spesifiknya kurma daging ini dia boleh tembus ke pasaran Cape Town. Bukan mudah ya Bukan perkara mudah. itu. Okey, dan kita bersama dengan pagi ini bersama dengan rakan kita iaitu DJ Jojo dan juga DJ Gigi di Perlis FM yang akan berkongsi berkenaan dengan perkara ini. Ya, silakan.
Alright, hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagilah kepada semua pendengar Plains FM di 102.9 MHz. Dan pagi ni langsung di Selamat Pagi Malaysia, anda boleh tontonlah kita berdua, Ji. Ya, betul. Kita berdua start pagi Khamis kan. Di TV1, Salam Berita 123, MyTV dan juga RTM Klik lah. Macam biasa, saya Joe. Dan macam biasa juga, saya Gigi Ahmad, menerusi Ekspresi Kayang. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut perkongsian kita pada pagi ni, apa pun saya nak ucapkan tahniah lah kepada adik Putri Azalia yang telah menjadi Johan untuk pertandingan bintang kecil peringkat Negeri Perlis baru-baru ini. Dan adik Azalia ni merupakan wakil Negeri Perlis untuk ke pertandingan seterusnya lah, ke peringkat Semenanjung. Lagu apa, Ji? Lagu apa? Hari itu bukan Putus Terpaksa. Putus Terpaksa. Kan. Okey, kau boleh tengok tahu melalui Facebook Plains FM, boleh tengoklah adik tu menyanyi, memang cukup hebat lah. Sangat mantap vokal dia. Betul. Okey, pagi ni kita nak kongsikan sesuatu istimewa lah tentang kurma daging Perlis yang kini berada di Cape Town, Afrika Selatan. Lepas Hari Raya ni, Hari Raya kita makan rendang, kita makan macam-macam lah kan. Macam-macam pasal daging. Ya, kita nak cerita ini pasal kurma daging Perlis di Cape Town, Afrika Selatan lah. Baik, baru-baru ni Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra Jamalullah berkenan lah menerima menghadap para pemimpin utama. Ini di bawah naungan Kesatuan Majlis Ulama Afrika Selatan UUCSA yang diketuai Syekh Maulana Abdul Khalik Ali di Cape Town. Dan semasa di sana, Ji? Ya, semasa di sana Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Fazluddin Putra dan Tuanku Dr. Hajah Lalatul Syahrin Akasha Khalil berkenan melancarkan menu kurma daging Perlis. Ini sempena dengan kempen promosi masakan Perlis yang dilaksanakan MAIPS bersama-sama Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP dan Yayasan Tuanku Fauziah YTF di restoran Bismillah Cape Town bersebelahan perkampungan Bokap yang merupakan kawasan Melayu Cape di Bandaraya Cape Town, Afrika Selatan. Ceritalah tentang kurma daging Perlis ni bukan sekadar berada di Cape Town tau, Ji. Dia dah ke peringkat international dah, ada peringkat antarabangsa. Dia adakan juga di beberapa negara lah terutamanya China, Australia, London di UK, Jepun, Vietnam, New Zealand, Uzbekistan, Qatar, Thailand, Indonesia. Itu antara yang telah pun diperkenalkan. Betul. Tentang daging kurma daging Perlis ni. Bukan itu saja, Jo. Di rumah-rumah kenduri pun ada juga kurma daging yang kata apa, sedap, masya-Allah, sedap sungguh ni. Rasa macam manis-manis sikit, daging dia macam empuk sangat kan. Macam itulah. Betul. Dikenali juga dengan tu rendang putih. Rendang putih. Okey, ada 4 jenis makanan tradisional lah di Perlis ni yang cukup popular lah, cukup top. Saya rasa kalau anda yang mendengarkan Plains FM, kalau Rizwan dan juga Raja Sofia datang ke Perlis ni, bolehlah rasa terutamanya laksa Kuala Perlis, pulut memplam, pekasan Perlis. Ini antara makanan tradisional di negeri Perlis yang popular lah. Popular, bukan tradisional sangatlah. Betul. Kan? Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih jugalah kan. Ini selain daripada mempromosikan kurma daging Perlis ni, saya nak kongsikan jugalah Pemangku Raja Perlis menitahkan ucapan penghargaan jugalah ini kepada penerbangan Malaysia yang telah pun memuat naik artikel serta gambar mengenai destinasi pelancongan menarik di Perlis dalam pesawat lah yang dikenali sebagai Going Places ni. Betul. Bagi bulan Julai 2023. Jadi kepada anda yang mendengarkan Plains FM waktu ni yang ada perancangan untuk datang ke negeri kami ni, kami nak jemput anda ramai-ramai, boleh mai Perlis. Bukannya apa, negeri Perlis ni tahun depan, tahun 2024 merupakan tahun melawat negeri Perlis. Betul. 2024-2025. Ya, betul. Jadi boleh datang ke negeri Perlis dan jangan lupalah mencuba antara menu-menu yang kita sebutkan tadi. Menu menarik yang kita kongsikan tadi. Betul. Dan kepada kawan-kawan kita yang berada di luar negara juga, boleh hadir. Cubalah. Cuba merasai kenikmatan, keenakan kurma daging Perlis. Kita nak kembali bersama dengan rakan kita Rizwan dan juga Raja Sofia di Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Madani merangkumi 6 topik. Terima kasih banyak-banyak Jojo dan juga Gigi. Baiklah, untuk komentar SPM ini menarik kerana apa kita akan membincangkan soal inflasi. Bukan sahaja kita melihat inflasi di Malaysia, malah inflasi bersifat
global. Saya nak berikan satu fakta kepada anda yang mana pada tahun 2022 pada Ogos inflasi kita meningkat daripada 2.8% ke 4.7%. Tetapi adakah kita sedar bahawa pada Mei tahun ini, Mei 2023, kadar inflasi telah pun menurun kembali pada kadar 2.8%. Jadi kita nak lihat apakah kolerasi tentang situasi ekonomi dunia ini mampu memberi gambaran kepada apa yang berlaku di Malaysia ini. Jadi untuk kita berbincang lebih lanjut mengenai gelombang inflasi global ini, saya bersama dengan Dr. Rabiatul Munirah binti Al-Pandi, pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM. Baiklah doktor, sebelum kita fahamkan masyarakat dengan apakah yang berlaku di seluruh dunia, kita tahu dunia sekarang berdepan dengan tekanan ekonomi. Amerika Syarikat dan China mengalami sedikit kelembapan ekonomi. Pun begitu, kalau kita lihat data yang saya keluarkan sebentar tadi, inflasi negara kita semakin menurun. Maksudnya ada perkembangan positif di Malaysia. Betul. Sebelum itu kita faham dulu, inflasi itu bagaimana sifatnya, doktor? Okey, terima kasih Wan dan selamat pagi Malaysia kerana menjemput saya dalam kita membincangkan apa itu gelombang inflasi dan bagaimana kita nak menghadapinya. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan inflasi, sebenarnya inflasi ini adalah peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Okey, dalam satu tempoh masa. Okey, kalau kita, dan untuk mengira inflasi, untuk perkiraan inflasi ini sebenarnya kita mengambil kira indeks harga pengguna. Jika kita lihat di statistik di Jabatan Statistik Negara, ada 9 bakul item yang digunakan dalam pengiraan inflasi ini. Sebagai contoh, kita ada pemakanan dan minuman tanpa alkohol, kita ada restoran dan perhotelan, kita ada pendidikan dan juga kesihatan. So, dan ada beberapa lagi, sebenarnya ada 9 bakul dan ini adalah barangan dan perkhidmatan yang memang digunakan oleh masyarakat kita. So daripada sini sebenarnya mereka mengambil kira perubahan harga dari segi semua item-item ini bagi mengira kadar inflasi di negara kita. Itu dimaksudkan dengan inflasi. Tapi bila kita katakan kadar inflasi adalah tinggi, sebenarnya kita mengatakan adalah kuasa membeli menjadi rendah. Kalau kita balik kepada tahun 90, kalau kita bawa duit sebanyak RM50, okey, dekat pasar raya, saya rasakan satu troli itu penuh. Betul. Pada zaman tu doktor, sekolah bawa 50 sen je. Betul. Jadi nilai itu nilai, ya betul. Kalau kita bawa RM50 sekarang, sekarang kalau kita compare, harganya sama. Kita bawa RM50. Tapi kita bawa RM50 sekarang, dianya akan, kalau kita bawa di pasar raya, hanya dalam 3 atau 4 barang saja kita dapat. Itu adalah disebabkan oleh peningkatan kadar inflasi itu dan kesannya adalah daripada segi nilai wang kita. Jadi berlakunya pergerakan kedinamikan kenaikan dan juga penurunan harga barang. Bagaimana ia mempengaruhi inflasi tersebut di peringkat global dan juga di peringkat Malaysia? Sebab apa? Berlaku kenaikan dan tahun ini berlaku penurunan kadar inflasi itu. Okey. Sebelum kita sentuh kepada perkara itu, sebenarnya kita ingin membincangkan apa itu gelombang inflasi dan bagaimana ia bermula. Sebenarnya ia bermula daripada negara barat di mana kita tahu ada peperangan di antara Ukraine dan Rusia dan daripada peperangan ini sebenarnya dia meningkatkan harga minyak mentah dan daripada kita tahu minyak ini adalah satu item yang sangat penting untuk pelbagai sektor dan terutamanya daripada sektor pengangkutan dan logistik lah. Saya rasakan daripada pemakanan ke restoran ke, saya rasakan semuanya menggunakan minyak ni sebagai bahan asas untuk dari segi pengangkutan dan logistik lah. Dan bila perkara ini berlaku, dia akan meningkatkan daripada kadar kos bahan mentah, kos pengeluaran dan ini akan menyebabkan peningkatan harga daripada barangan dan perkhidmatan. Dan dari situ kita katakan kadar inflasi menjadi tinggilah. Itu kalau inflasi menjadi tinggi. Dan bagaimana kita nak mengatasi kenaikan inflasi ini daripada terus naik. Disebabkan itu kebajikan Bank Negara mereka mengenakan OPR untuk membendung kenaikan inflasi itu. Saya suka melihat apabila doktor menyentuh tentang OPR ini. Apabila OPR naik, masyarakat biasa akan melihat, oh naik, aku kena bayar
loan lebih. Jadi duit kurang. Nak membeli pun kena berjimat-jimat. Itu perspektif masyarakat. Dari perspektif ekonomi, dalam situasi gelombang inflasi ini, dasar keuangan yang dilakukan oleh kerajaan juga bank negara, kenapa perlunya OPR ini dinaikkan pada sekarang? Okey, sebenarnya OPR ini perlu dinaikkan dan untuk kita perlu memberitahu sebenarnya OPR ini dinaikkan oleh bank negara, bukan kerajaan. Okey, oleh bank negara kerana mereka ingin menyekat daripada kenaikan inflasi untuk terus naik. Sebab kalau inflasi makin naik, barangan memang akan lagi naiklah. So memang dia ada pro and cons, di mana kita lihat kalau dari segi sudut pelaburan, kenaikan OPR boleh memberi kesan, memberi pulangan yang tinggi. Tapi daripada sudut loan, maksudnya pinjaman, ya memang kita akan katakan sebagai individu kita perlu bayar lebih. Tapi itulah sebenarnya perspektif ekonomi yang kita perlukan. Bila ramai individu kurang berbelanja, mereka perlu bayar loan banyak, so mereka akan berkurangan dalam segi perbelanjaan. So bila pengurangan daripada segi perbelanjaan, pengurangan daripada segi demand terhadap barangan, so harga akan turun. Itu adalah perspektif ekonomi yang masyarakat perlu lihat. Kenapa OPR itu perlu dinaikkan? Kerana kita ingin membentong kenaikan inflasi dan dalam masa yang sama kita ingin mengawal harga barang di pasaran. Jadi kefahaman itu sebenarnya yang perlu kita pegang. Tetapi kalau kita melihat perspektif dan juga faktor luar negara, ada faktor-faktor yang tidak boleh dikawal. Contohnya bagaimanakah kelembapan ekonomi Amerika Syarikat berlakunya pada suku pertama tahun ini, kelembapan ekonomi China juga berlaku suku pertama tahun ini. Kedua-dua negara ini kuasa besar ekonomi dunia. Malah berlakunya perang Rusia-Ukraine pada tahun lepas memberi kesan kepada food security. Betul. Jadi bagaimana faktor-faktor luar kawal ini memberi kesan kepada ekonomi negara-negara yang berada di tengah-tengah ini, dipanggil middle power country ini? Okey, kalau kita lihat pada food security, saya berbalik dengan apa yang Wan katakan tadi. Okey, kalau kita lihat pada statistik Amerika Syarikat, pada first quarter mereka punya GDP adalah sekitar 1.1% sahaja. Dan di China untuk first quarter adalah sekitar 4.6%. Dan di Malaysia sebenarnya kita berada di tahap yang boleh dikatakan memberansangkan, iaitu 4.6%. Dan memang kita tidak nafikan disebabkan oleh peperangan di antara Ukraine dan Rusia ini akan menyebabkan sedikit krisis, bukan sedikit, memang krisis terhadap pemakanan. Contohnya seperti kita memang mengeluarkan ayam, tapi dari segi sudut makanan ayam itu sendiri, kita banyak import daripada luar negara. Dan kita tahu pengimport makanan, contoh jagung, makanan ayam ini adalah kebanyakannya adalah pada Ukraine. Betul. Tapi bila Ukraine berlaku peperangan, dia akan menyekat pengeluaran barangan mereka keluar. So dan negara-negara alternatif yang mengeluarkan jagung akan mengambil kesempatan dengan menaikkan harga yang sangat tinggi untuk jagung ini, dan kita juga akan menerima lempiasnya sebab dari segi penternakan itu sendiri, dari segi harga pemakanan itu juga dah tinggi. Tapi bila sampai kepada pengguna, kita terpaksalah naikkan dari segi peniaga, mereka memang terpaksa menaikkan harga ayam. Jadi berkait rapat, semua yang berlaku dalam dunia ini akan berkait rapat kepada apa yang akan berlaku di peringkat negara kita dan sehinggalah ke peringkat kita ni sebagai peringkat pengguna. Mungkin secara ringkasnya doktor boleh terangkan kesan gelombang inflasi ini kepada peningkatan kos sara hidup kita secara ringkasnya supaya kita boleh faham bagaimanakah untuk kita mengawal dan akhirnya. Okey, sebenarnya bila kita lihat pada kadar inflasi yang sangat tinggi, apa yang kita boleh lakukan adalah yang pertama, kita perlu berbelanja secara bijak. Jangan berbelanja pada barangan yang tidak perlu. Okey, dan yang keduanya, saya boleh menyarankan kepada simpanan yang bijak. Kenapa saya katakan simpanan yang bijak? Okey, memang daripada sebahagian daripada pendapatan kita sebab saya sarankan kita menyimpan, tetapi harus menyimpan dengan simpanan yang mampu memberikan pulangan kepada
diri kita lah, dan antaranya kita boleh gunakan sebagai fixed deposit. Sebab kita tahu daripada kenaikan OPR ini sendiri, sebenarnya kita boleh mencari ruang. Sebenarnya kita, daripada OPR yang naik, sebenarnya kita boleh mendapat pulangan yang tinggi daripada simpanan ataupun pelaburan, daripada sebahagian daripada pendapatan kita. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah saya boleh sarankan daripada segi pembelian emas ataupun simpanan dalam bentuk emas. Jika jangan tengok pada sudut satu jangka masa yang pendek. Okey, jika kita tengok satu jangka pendek, memang harga emas turun dan naik. Tapi dalam kita lihat satu jangka masa yang panjang, ianya terbukti harga emas adalah naik sentiasa, dan itu adalah sangat kita katakan baguslah kalau kita dapat menyimpan dalam segi emas lah. Pelaburan emas secara fizikal ataupun ada juga pelaburan emas yang tidak kita lihat secara fizikal. Bagaimana situasi kedua-dua perkara ini? Okey, sebenarnya sekarang ni banyak dah platform ataupun bank yang telah mengeluarkan alternatif, di mana sekarang kalau kita lihat di bank, kita boleh membeli ataupun melabur emas serendah RM10. Tapi terpulanglah, itu terpulang pada individu. Either mereka nak membeli secara maya ataupun secara fizikal. Tapi fizikal tu mungkin akan ada sedikit security lah yang perlu diambil berat. Okey, Doktor. Jadi yang viral juga sekarang ini yang perlu kita sentuh tentang mungkin minat masyarakat kita bermain di media sosial adalah nilai ringgit makin lemah. Kalau kita nak bandingkan dengan nilai USD, malah Singapore dollar juga makin lemah. Singapore pound sterling juga mungkin lemah. Tapi dari segi perspektif positif, adakah ini disebabkan oleh kelemahan ekonomi dunia yang kita bincangkan sebentar tadi, ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya boleh saya katakan untuk kita lihat pada kekuatan mata wang sebenarnya. Contohlah kenapa kita naikkan OPR. Sebenarnya kita ingin menarik pelabur luar untuk melabur lebih banyak ke dalam negara, untuk kita menguatkan lagi mata wang kita. Dan kita lihat bagaimana menyebabkan mata wang kita akan menjadi lemah. Antaranya adalah kita membeli banyak barangan luar, dan kita banyak demand kewangan mata wang luar ke negara kita, dan itu antara penyebab kenapa mata wang kita menjadi lemah. Sebab tu dalam keadaan inflasi sekarang, kita lebih menyarankan masyarakat untuk membeli barangan tempatan. Kerana itulah jualan ramah dipergiatkan dan diperbanyakkan supaya masyarakat kita senang untuk mengakses barangan-barangan di bawah jualan rahmah ini, kerana kebanyakan barangan jualan rahmah ini adalah barangan-barangan local produce. Jadi dalam masa yang sama, duit itu berlegar dalam komuniti kita dan juga mengukuhkan nilai mata wang di kalangan kita. Betul. Jadi itu adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk mengukuhkan lagi keadaan ekonomi negara kita. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor untuk kita simpulkan secara keseluruhan gelombang inflasi ini memberi kesan kepada kos sara hidup kita. Okey, memang kita tidak dapat lari daripada gelombang inflasi ini, tapi jika kita lihat trend dalam 1 tahun ini, keadaan Malaysia, keadaan inflasi kita sudah di tahap yang menurun, dan kita lihat ekonomi dan dari segi GDP pun sudah semakin baik. Dalam kita menghadapi gelombang inflasi ini, saya menyarankan agar masyarakat bijak berbelanja, bijak dalam menyimpan wang dalam menghadapi gelombang inflasi ini. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rabiatul Munirah binti Alpandi, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan juga Perniagaan UiTM, berkongsi kepada kita bagaimanakah gelombang inflasi global ini dan juga bagaimanakah ia memberi kesan kepada kos sara hidup dan juga dasar keuangan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara kita. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih. Sama-sama lagi. Dan sekarang kita akan ke Perak untuk cerita pagi di negara Perak. Ini adalah berkaitan dengan usahawan muda membangunkan resort di dalam hutan. Rakan saya Fairuz sudah pun bersedia. Fairuz, silakan dengan cerita pagi anda. Baik, terima kasih. Siapa sangka di dalam hutan belantara di Terong, Taiping ini bakal terbina sebuah eco resort berkonsepkan taman tema mini. Sesuai dengan namanya, Belantara Resort, kerja-kerja pembinaan sudah mencapai hampir 80% siap dan akan membuka tirai seawal September depan.
Apa yang menarik yang ingin saya war-warkan kepada anda semua, resort ini diusahakan sekumpulan anak-anak muda yang berani mengambil risiko bagi mengusahakan kawasan hutan ini untuk dijadikan destinasi pelancongan terbaru. Bukan sahaja di Terong Taiping, malah di negeri Perak secara keseluruhannya. Baik, bagi berkongsi dengan lebih lanjut bersama dengan saya, pengarah Belantara Resort Ahmad Syafaizul Ahmad Akmal. Baik, bagaimana timbulnya idea untuk membina Taman Tema Mini ini? Daripada awal, kita orangnya sebenarnya dulu ada satu bisnes dekat Selangor. So bila time pandemik tu, kita terpaksa slow down lah kita punya bisnes. So bila time tu, kita more to outdoor dengan nature lah. So kita seronok bila pergi bercamping, pergi jalan-jalan jauh-jauh kan. So dari situ kita tercetusnya idea, why not kita pun try untuk buka satu eco-pelancongan ni untuk kita bagi kepada orang lain pun untuk rasa juga macam ni apa yang kita rasa. Dan kita ni kan suka outdoor kan. Itulah dari situlah kita orang tercetusnya idea kita orang untuk buka eco-pelancongan ni. Okey, baik. Kalau boleh kongsikan apa keistimewaan Taman Tema ni ataupun Belantara Resort apabila dibuka kelab nanti? Belantara Resort ni dekat sini kita ada 3 produk. Okey, so yang pertamanya kita ada glamping yang kecil yang boleh muat 2 ke 4 orang. And then kita ada glamping yang besar yang boleh muat 4 ke 6 orang. Dan kita ada satu rumah kayu, chalet kayu yang kita berkonsepkan rumah kampung, di mana orang-orang bandar yang nak rasa hidup suasana kampung tu kita ada bawa satu tema kat sini dekat kita punya resort ni. So untuk aktiviti kita ada aktiviti sungai, kita ada kolam seperti yang dekat belakang kita ni. So kita jadikan satu kelainan di mana kolam kita ni berada di dalam hutan. So dengan bila kita mandi tu kita boleh nampak feel dapat nature tu yang orang nak sebenarnya dekat situ. So dari segi aktiviti-aktiviti lain, kita untuk masa sekarang ni kita ada ATV, kita ada wayang pacak. So yang lain-lain tu mungkin kita akan tambah dari semasa ke semasa lah. Baik, sebagai usahawan anak muda ni jarang kita lihat anak-anak muda mencuburi bidang eco pelancongan ni. Jadi apa yang anda nampak potensi dan peluang untuk dalam bidang ni sehingga sanggup mengusahakan orang kata resort yang berkonsepkan taman tema ni? Dia untuk glamping dan camping ni sekarang dia dah jadi macam satu trend lah untuk orang-orang sekarang. Orang-orang bandar ni memang dia suka dekat kawasan-kawasan yang hutan macam ni kan, dengan nature macam ni. So kita pun nampak benda ni jadi salah satu peningkatan ekonomi dari segi eco-pelancongan ni semakin menaik sebab orang ramai suka pergi bercuti sekarang kan. So pada masa sama kita nampak benda tu naik, so kita pun try buat dekat area kawasan Terong ni. And then kita pun boleh menjana ekonomi setempat, kita menaik taraf ekonomi setempat. Lepas tu kita pun boleh beri peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk kampung. And then so kita pun yakin lah dan percaya memang untuk eco-pelancongan ni memang satu hari nanti dia boleh pergi jauh. So mudah untuk semua orang, untuk kita lah. Lepas tu kita pun try untuk bagi inspiration lah kepada anak-anak muda yang mana sekarang yang memang susah nak dapat kerja kan. So yang mana anak-anak muda tu kita boleh jadi inspirasi untuk diorang untuk pergi ke arah eco-pelancongan ni lah. Baik, terima kasih Syafaizul. Baik, saya kira setakat itu perkongsian yang dapat saya bawakan untuk segmen Cerita Pagi Perak. Untuk perkembangan selanjutnya kita kembali ke Angkasa Puri. Banyak-banyak rakan saya yang berada di sana sekarang untuk berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan Cerita Pagi. Baiklah, selepas ini saya akan berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan beberapa berita ringkas dalam SPM sana sini. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Kita berehat seketika, selepas ini saya akan kembali untuk SPM sana sini. Apa arti kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan? Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad
Dan di situ disebut bagaimana falah tahamal aqabah, bagaimana boleh angkat darjat ketinggian kita ini dari sudut nilai hidup. Jawabnya fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan penawan. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau masih mengigau. Tetapi kerajaan alhamdulillah masih kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku raqabah. Bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka. Dan ini tanggungjawab kita terbesar. Baiklah, kita teruskan dengan SPM. Sana sini ada 4 berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan berita ini, yang mana program advokasi anti gangguan seksual AAGS akan diadakan setiap minggu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berharap program advokasi tersebut bukan sahaja mewujudkan kesedaran di kalangan wanita, malah di kalangan lelaki juga. Kementerian Pengangkutan MOT akan menambah baik kebajikan dan faedah pemandu bas dalam usaha untuk menarik lebih ramai orang menyertai bidang itu. Menterinya Anthony Loke berkata ia juga adalah untuk memastikan terdapat pemandu bas yang mencukupi di pasaran. Menurutnya lagi, prasarana akan mengadakan jeraya wara untuk merekrut lebih ramai pemandu bas dan kami berharap lebih ramai akan tampil untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. 3 garis panduan amalan klinikal CPG dilancar Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia melibatkan beberapa penyakit iaitu pengurusan apnea tidur obstruktif dan pengurusan hepatitis B kronik di kalangan orang dewasa. Menurut pengarah bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan, Dr. Muhammad Azman Yaakob, ketiga-tiganya merupakan antara masalah kesihatan yang sering berlaku, cabaran yang unik serta memberi kesan kepada pesakit di seluruh dunia. Ratu Luncur Air Negara Aliyah Yong Hanifah bakal mengetuai cabaran negara pada kejohanan ski air dan wakeboard Malaysia. Kejohanan berkenaan akan berlangsung selama 2 hari di Kompleks Sukan Air Persin 6 Putrajaya hujung minggu ini. Persekutuan Luncur Air dan Wakeboard Malaysia MWWF memaklumkan Aliyah akan bertanding bersama 60 atlet dari 6 negara dalam acara yang dianjurkan selepas 4 tahun. Ia melibatkan Singapura, Thailand, Indonesia, Hong Kong dan New Zealand. Baiklah, itu 4 berita dalam SPM Sana Sini yang sempat saya kongsikan kepada anda semua. Dan sekarang kita akan ke Terengganu. Rakan saya sudah pun bersedia untuk cerita pagi di Terengganu. Silakan. Rakan Sugasi yang ke-10, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sementara kita menantikan buah durian yang dijangka gugur pada Ogos dan juga awal September ini, kita datang dulu berkunjung melihat sendiri sejauh mana satu lagi komoditi buah-buahan di negeri Terengganu ini yang tidak asing lagi, iaitu Mangga King. Dan untuk perinciannya saya bawakan sekali lagi tetamu yang tidak asing dengan kita, iaitu Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Terengganu, Datuk Zulkifli Amin Mat Jusoh. Datuk, kita berada di mana sekarang ni, Datuk, boleh ceritakan? Kita berada di Kampung Bari Besar, Setiu, Terengganu. Dan sekarang ni kita berada di kebun Mangga King Pak Aziz seluas 3 ekar. Nah, sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni buah-buah ni sebenarnya buah Mangga King ni sudah masuk fasa yang ketiga. Nah, makna 3 kali dah tahun ni berbuah. Tapi ini adalah dia panggil kemuncak. Nah, kemuncak untuk Mangga King berbuah. Dan sebenarnya Mangga King yang ditanam oleh Pak Aziz ni baru berusia 2 tahun. Nah, dan ini dah salah satu contoh yang mana potensi tanah beris sesuai untuk tanaman mangga sebenarnya. Bila Pak Aziz mula-mula menceburi bidang mangga ni di Bari Besar ni, dan didapati pertumbuhannya begitu baik dan bersesuaian,
Dan yang paling penting adalah tanah beris ni dia memberi pokok tu sentiasa stres. Menyebabkan mangga king ni sentiasa berbunga. Itu kelebihan di tanah beris. Dan kita mempunyai potensi yang sangat besar di Terengganu. Kita ada lebih kurang 8,000 hektar tanah beris yang sesuai untuk tanam mangga king ataupun mangga-mangga lain lah. Dan seperti yang sedia maklum, Terengganu ni banyak membeli pokok atau buah mangga daripada luar lah. Kita dalam SSR baru tak sampai 10%. Jadi untuk rakyat-rakyat Terengganu lah utamanya yang ada mempunyai tanah beris, disyorkan untuk menceburi bidang tanaman mangga. InsyaAllah dia memberi pulangan yang baiklah kepada penanam. Datuk, kalau harum manis terkenal di Perlis, adakah mangga king ni akan dijadikan sebagai ikon yang orang kata seangkatan dengan harum manis tu, Datuk? Kita sebenarnya dah banyak ikon di Terengganu ni. Jadi cukuplah sekadar untuk orang panggil sara diri rakyat negeri Terengganu boleh makan mangga, dan juga ada selebihnya kita akan fokus kepada ekspor lah. Ekspor market, insyaAllah. Satu hari nanti Terengganu akan menjadi pengekspor mangga di Malaysia lah, insyaAllah. Jadi lokasi mangga king ni selain daripada di Setiu ni, ada lagi ke daerah lain yang mengusahakannya? Ya, ada 2, 3, 4 daerah, terutamanya daerah-daerah yang pesisir pantai, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Dungun, Kemaman. Semua-semua ni kita telah tanam dengan mangga king dan juga mangga Irwin lah. Dan sekarang ni saya rasa lebih daripada 100 hektar dia orang dah usahakan. Dan ini adalah salah satu kebun contoh lah untuk dia orang datang tengok dan untuk demo lah. Siapa-siapa pun boleh datang ke kebun Pak Aziz ni untuk berkongsi-kongsi ilmu dengan Pak Aziz lah terutamanya. Dan kita selalu memantau Pak Aziz supaya ikut pakej teknologi yang telah kita syorkan kepada pengusaha-pengusaha tanaman mangga. Dan insya-Allah, alhamdulillah, saya rasa inilah yang kita mahu. Dan kita sebenarnya sedang membuat petak pemerhatian di sini untuk kita tengok keberkesanan tertentu supaya mangga yang ditanam di Terengganu ni boleh menghasil atau berhasil sepanjang tahun, insya-Allah. Sasaran di Jabatan Pertanian sendiri, berapa ramai usahawan yang akan terlibat secara langsung dengan mangga king, Datuk? Okey, untuk dalam jangka masa panjang, mungkin kita akan ada 1,000 hektar di Terengganu ni untuk mengusahakan mangga sebenarnya. Bukan mangga king saja kita fokus, tapi jenis-jenis mangga yang ada potensi pasaran tempatan dan juga pasaran luar negara, insya-Allah. Dan 1,000 hektar ni kita target mungkin 5 tahun ke belakang ni kita dah ada usaha-usaha ke arah itu. Dan siapa-siapa yang ada tanah terbiar 1 ekar ke 2 ekar ke, datanglah jumpa dengan Pegawai Pertanian Daerah untuk sama-sama bincang, untuk sama-sama kita kongsi supaya mangga di Terengganu ni sebagai satu produk negeri untuk kita ekspor ke luar negara, insya-Allah. Datuk, kalau mangga ni dapat dihasilkan dengan baik, kalau ikut harga dia berapa sebenarnya? 1 kilogram kita boleh jual dengan harga berapa? Okey, sekarang ni kalau ikutlah Pak Aziz dia tak nak memberi persaingan kepada harum manis Perlis sebenarnya. Dan dia dah sekarang ni dah ikut berapa harga di Perlis, maknanya dia jual sama dengan harga di Perlis. Dia takut orang Perlis nanti apa kata pula kalau dia jual RM10, orang Perlis akan marahlah ke Pak Aziz. Jadi sebenarnya harga ni kita tak tetapkan. Pak Aziz sendiri dia fikir dah masa-masa dia tetapkan RM25 sekilo di kebun. Dan insya-Allah saya tengok dia dah buka pasaran ni. Memang saya takut tak cukup apa yang ada, sebab ni baru usia 2 tahun, belum lagi mencapai panggil titik kemuncak. Jadi boleh rasa mangga king Terengganu ataupun MA 128 harum manis. Kalau daftar di Jabatan Pertanian. Okey, Datuk, terima kasih. Itu tadi orang kata maklumat terperinci lah mengenai mangga king ni yang terdapat di Kampung Bari Setiu ni. Dan kepada usahawan yang berminat boleh terus ke pejabat-pejabat Jabatan Pertanian di seluruh negeri ini bagi mengetahui info tepat sebenarnya bagaimana cara untuk menanam dan mengusahakan mangga king ini. Untuk itu saja, kembali pada rakan Segas, silakan.
Ya, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Siti Jamilah di atas perincian tersebut berkenaan dengan potensi Mangga King di Terengganu. Dan seterusnya kita bersama dengan DJ Sonic. Ya betul. Jadi alhamdulillah hari ini sangat luar biasa sebab saya duduk ibarat macam pengantin baru bersama dengan Sophie dengan baju batiknya. Masya-Allah, inilah hebatnya negara kita dengan pelbagai warna. Hari ini Selamat Pagi Malaysia juga kongsikan pelbagai perkara menarik untuk semuanya sebab saya nak belanja semuanya. Kita akan ke negeri Kedah. Ya, nak terbang jauh sikit ni. Betul. Jadi kita bersama dengan, saya kenalkan yang berbahagia, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad selaku pengarah program dan juga merupakan pengerusi Kelab Kebajikan Zul Muhammadi, iaitu yang akan membincangkan berkenaan sentuhan madani peringkat negeri Kedah. Assalamualaikum, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Datuk kena menyanyi dahulu. Okey. Okey. Jadi alhamdulillah lah. Okay. Jadi kita terus saja bertemu pada hari ini berkenaan dengan sentuhan madani peringkat negeri Kedah. Mungkin Datuk boleh perkenalkan dahulu apa itu sentuhan madani programnya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara. Baik, salam Malaysia Madani. Sentuhan madani satu jenama baru lah. Sentuhan madani, iaitu menunjukkan sentuhan itu keprihatinan, kasih sayang kita. Melalui konsep rukun madani, iaitu kemampanan, keadilan, daya cipta, ihsan, adil dan sebagainya. Jadi hasrat kerajaan PM kita supaya memerhati ataupun mengambil berat kepada pesawah, petani, penoreh, khususnya di peringkat negeri Kedah, iaitu Sonic. Baik, program ini kita namakan Sentuhan Madani yang akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri turut hadir beserta dengan menteri-menteri lain yang akan turut sama. Seramai 9 menteri dijangka hadir pada hari tersebut, iaitu 15 hari bulan. 15 hari bulan, jam 8.30 pagi di Mada Ampang Jajar, Alok Start Kedah. Alok Start Kedah. Okey. Jadi program itu akan dihadiri. Dijangka kita cuba untuk iaitu meminta kepada seluruh petani, pesawah dan juga iaitu nelayan serta penoreh getah di negeri Kedah untuk bersama-sama berjumpa, bersua muka dengan PM kita yang boleh berdialog secara bersemuka dengan beliau. Jadi kita harap iaitu kehadiran kepada seluruh iaitu maklum, pak long, pak ngah, pak cak, mak cak, matih. Di seluruh negeri Kedah, terutama petani pesawah, supaya mereka ini dapat melapangkan masa pada hari Sabtu ini jam 8.30 pagi. Sila hadir beramai-ramai. Pak Long boleh bawa Pak Long sama Sonic. Jadi kita dapat bersua muka dengan iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Okey, selain daripada berdialog bersama dengan mereka yang berada di sana, apa lagi antara intipatinya, Datuk? Okey. Program ini adalah iaitu satunya saya sendiri sebagai NGO adalah kita mendengar iaitu rintihan masyarakat bawahan, khususnya iaitu pesawah yang menghadapi keadaan harga dan sebagainya kan, dengan kenaikan kos sebagainya, dan kemudian juga penoreh getah dengan harga getah dan sebagainya. Mereka ini adalah penoreh, petani, pesawah dan nelayan yang rintihan mereka ini disuarakan melalui NGO-NGO. Maka NGO ini hanyalah menyampaikan hasrat rakyat bawahan, iaitu peladang, petani, pesawah ini supaya sampai dan didengar oleh iaitu pihak kerajaan ketika ini. Seperti yang kita maklum, iaitu PM kita adalah sangat di antara PM yang sangat prihatin, iaitu soal-soal kemiskinan, kerana kemiskinan adalah perjuangan beliau dari dulu, dan bila perjuangan beliau tentang kemiskinan ini bersesuaian dengan ketika ini supaya ada sesuatu yang terbaik
ya, yang dapat disampaikan ataupun mungkin ada satu pengumuman yang terbaik yang dapat diumumkan kepada masyarakat pesawah, petani dan nelayan. Itu yang kita harapkanlah. Mana tahu ada apa-apa kan. Okey, baik. Jadi apabila Datuk tadi bercakap tentang rintihan, bercakap tentang apa yang ingin dibawakan oleh Malaysia Madani itu sendiri, saya percaya ramai di kalangan mereka teruja untuk bersama-sama menyertai program Sentuhan Madani. Datuk, setakat ni macam mana penglibatan dan juga penyertaannya? Sangat menggalakkan ke atau macam mana ni, Datuk? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada agensi kerajaan, terutamanya MADA yang bersama, yang bekerja keras di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang mana bekerja keras, MADA, LPP dan juga Bernas terutamanya yang support kita banyak untuk program ini. Jadi semoga LPP dan juga ahli-ahli di bawah MADA, LPP, RISDA, FEKRA dan sebagainya, maka boleh beramai-ramai insya-Allah pada 15 hari bulan nanti. Kita sediakan tempat sekurang-kurangnya 12 ke 15 ribu iaitu pada hari tersebut dengan pelbagai iaitu keistimewaan juadah dan juga itu goodies yang kita akan sediakan kepada pengunjung, terutamanya penoreh pesawah dan petani. Baik, jadi jangkaan kita insya-Allah boleh mencapai antara 12 ke 15 ribu kehadiran pesawah dan petani di negeri Kedah khususnya. Kita maklum iaitu di Kedah saja petani ada mencecah 67-68 ribu pesawah dan petani. Dalam keadaan iaitu sekarang pesawah dapat menghasilkan iaitu satu relung, lebih kurang satu relung antara 3 tan dengan harganya iaitu 1,200 lebih kurang macam tu, dan disubsidikan 3,500, maka lebih kurang 1,500. Maka satu relung mereka boleh dapat iaitu lebih kurang 4,500 satu musim. Setahun sekarang 2 musim. Tetapi telah diusahakan dulu setahun semusim. Kita faham padi ini setahun semusim. Tapi sekarang telah diusahakan dengan segala teknologi yang serba canggih. Maka ada kawasan yang telah dapat buat iaitu 2 tahun 5 kali. 2 tahun 5 kali. Jadi pendapatan itu bertambahlah. Pendapatan bertambah. Walau bagaimanapun dengan kekangan iaitu keadaan ekonomi, harga dan sebagainya. Jadi semua ini akan dengan keprihatinan kerajaan juga ditagih untuk membantu bukan dari segi unsur-unsur subsidi sahaja, tetapi juga unsur-unsur iaitu pendidikan supaya mereka ini mencari kaedah untuk menambah pendapatan selain daripada kebergantungan daripada hasil sawah dan ataupun hasil kebun getah mereka semata-mata. Okey, dan bagaimana sekiranya mereka yang sedang menonton ini ingin untuk hadirkan diri ke Sentuhan Madani peringkat negeri Kedah ni, adakah perlu untuk register dan sebagainya? Okey, baik. Kebanyakannya adalah iaitu diuruskan. Sebahagiannya adalah iaitu di bawah mereka ini, petani pesawah penoreh ini adalah di bawah LPP, Lembaga Peladang dan juga kebun kecil, dan kemudian iaitu di bawah MADA. Maka telah diuruskan oleh iaitu pihak-pihak agensi kerajaan ini untuk mobilisasi mereka ke tempat iaitu di Ampang Jajar. Tetapi walau bagaimanapun, saya dengan rasa rendah diri memohon dan meminta kepada semua iaitu penoreh peladang yang tidak terlibat mungkin dalam agensi-agensi ini untuk berserta hadir beramai-ramai untuk kita memberi satu sokongan kepada PM kita yang begitu prihatin dengan beberapa iaitu pemberian telah diberi kepada Felda dan juga FEKRA dan sebagainya. Tetapi kali ini pesawah pula, penoreh pula. Kita menunggu insya-Allah kabar berita daripada PM kita. Okey, baik. Jadi Datuk, apabila kita bercakap tentang kabar berita yang dinantikan, mungkin Datuk boleh tak bagi apa hintnya, ataupun kita kena tunggu ataupun bagaimana ni, Datuk? Kita berdoa dan berharap sajalah. Berdoa hari ni Berdoa dan berharap serta menantilah. Okey. Dia bukan sebenarnya iaitu Sonic, bukan dalam perkara ini adalah iaitu bukan sekadar kita mengharapkan pemberian kerajaan, tetapi ini melibatkan two way. Dalam orang Kedah kata program hang aku lah, lebih kurang macam tu. Hang aku, program hang aku lah. Iaitu kita sokong kerajaan yang beri kebaikan kepada kita dan kerajaan yang prihatin memahami hati naluri rakyat bawahan.
Mesti two way yang di antara rakyat dan juga kerajaan. Jadi tak kira sama ada kita penoreh, petani, berfahaman dan pelbagai bangsa yang pelbagai, tetapi kita perlu faham bahawasanya kita sayangkan negara kita. Kita perlu kukuhkan, iaitu bukan setakat kukuhkan iaitu pendapatan ataupun income kita saja, tetapi kita kukuhkan juga perpaduan iaitu dan matlamat, iaitu mana-mana kerajaan pimpinan akan dapat dicapai melalui sokongan rakyat, khususnya rakyat bawahan. Okey. Dan ialah apa yang apa antara apabila kita melakukan program seperti ini, apa sebenarnya target kita untuk mencapai di hujung program ini, apa antara perkara yang ingin dicapai bersama? Okey. Datuk. Baik, satunya saya sering sebut iaitu PM kita adalah PM yang prihatin dan banyak bercakap soal kemiskinan. Banyak bercakap soal kemiskinan, dan yang kita jemput ni petani, penoreh, pesawah ini adalah mereka-mereka yang berusaha mencari makan. Saya bagi contohnya iaitu penoreh getah. Penoreh getah mereka kita sebutlah sehari pendapatan mereka RM100. Tetapi dalam setahun 365 hari mereka hanya boleh menoreh iaitu 130 hari ke 150 hari. Selebihnya adalah iaitu musim hujan, bergantung. Mereka ini bergantung kepada faktor cuaca, faktor geografi yang boleh menentukan iaitu pertambahan rezeki mereka. Jadi kalau mereka dapat sehari 100, kalau setahun lebih kurang 13,000 lebih kurang macam tu. 13,000 kalau kita bahagikan 12 bulan, sebulan 1,000 lebih. Dengan kos keadaan kehidupan dan sebagainya, maka kesempitan itu akan berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi sebab itu kita tidak boleh bergantung kepada subsidi bantuan kerajaan semata-mata. Memang kita perlukan, tetapi apa yang lebih penting adalah iaitu bagaimana kita nak memakmurkan ataupun nak memeriahkan iaitu pendapatan mereka dengan pendapatan tambahan. Saya dibesarkan daripada keluarga petani juga. Kalau kita tengok dulu Sofia, kalau kita tengok dulu musim menanam padi ataupun musim mengerat padi ni, mengambil padi ni adalah sangat meriah. Sangat meriah. Kalau kita budak-budak ni, saya budak-budak jaga pegang undi padi. Dia macam pesta. Dia ada pesta, dia macam pesta. Waktu menanam sebelum padi masak, kita ada kita makan kita ambil buat imping. Buat imping kan, imping padi yang pertengahan masak itu diambil dan ditumbuk dan dimakan dengan kelapa kan. Itu suasana dulu. Kemudian bila musim padi, ada pelbagai orang yang ambil padi dengan kebau anok dia panggil kan. Kemudian mari dengan basikal, kemudian mari dengan motor, cara pengambilan bawa padi daripada tengah bendang ni. Kemudian zakat juga dibagi waktu tu ketika padi itu masuk padi dalam guni, maka zakat dibagi waktu tu. Dapat 30 guni ke berapa guni bagi. Jadi ketika itu suasana meriah. Dan kemudian waktu menanam padi pun meriah. Waktu menanam padi pun meriah. Kita panggil berderau tahu berderau. Iaitu bergotong royong antara satu sama lain kan. Jadi suasana itu meriah. Tetapi kerana perubahan zaman dan sebagainya, maka suasana ini semakin menghilang. Teknologi dan sebagainya, suasana ini semakin menghilang. Maka bila hilang, sebenarnya juga di antaranya kemeriahan itu sebenarnya boleh ditukar menjadi satu pendapatan kepada kita. Kita cuba hidupkan balik iaitu di padang, di sawah ini dengan iaitu menjadi. Saya ada pergi satu tempat iaitu di Thailand. Saya melihat iaitu pada musim padi ini mereka menjadikan satu daya tarikan kepada pelancong juga. Antaranya mereka buat kedai kopi ketika musim iaitu ketika musim mengerat padi, mengambil padi. Pelancong boleh datang tengok macam mana padi diambil, dan kemudian di dalam suasana bendang tu mereka bina kedai kopi yang cantik di tengah-tengah bendang. Maka semua itu menjadi daya tarikan dan pendapatan tambahan kepada pesawah juga. Jadi tanah yang ada 4 relung, mungkin kita tak boleh nak besarkan dia jadi 10 relung, 15 relung. Dia akan semakin mengecil. Kerana kita ada anak, ada cucu, ada cicit dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak memperbesarkan, mendidik, memberi pengetahuan kepada pesawah, petani, penoreh ini supaya mereka dapat menjana pendapatan selain daripada kebergantungan daripada
tanah yang mereka miliki tersebut. Wow, jadi itulah cerita yang terus menyentuh saya. Betul. Cerita yang sangat luar biasa. Inilah dia sentuhan Madani. Ya, betul-betul menyentuh hati. Menyentuh kita. Jadi Datuk sendiri, Datuk. Keistimewaan apabila datang ni pastinya juga yang hadir akan mendapat sedikit sebanyak ilmu yang akan diberikan pada hari tersebut. Pasti mungkin ada inovasi-inovasi, mungkin penternak, penoreh akan diperkenalkan dengan sesuatu teknologi baru. Macam mana? Okey, antara pengisian dia adalah juga ada selain daripada bentuk bantuan. Selain daripada bentuk bantuan dan kemudian juga iaitu ada iaitu taklimat daripada agensi kerajaan dan juga ada sesi dialog daripada iaitu pertanyaan secara terbuka bersama iaitu PM. Yang wakil-wakil daripada NGO, pesawah dan sebagainya, suara dan sebagainya untuk mereka bersoal jawab secara terus dengan PM tentang iaitu kemungkinan tentang harga padi, tengah harga kenaikan harga apa aja dan sebagainya. Maka kita melihat iaitu apa solution yang akan dibagi oleh iaitu Perdana Menteri kita. Kerana di dalam itu bukan setakat Perdana Menteri, ada juga iaitu Yang Berhormat Menteri Pertanian juga turut hadir. Dan kita haraplah sesuatu selain daripada imbuhan, kemungkinan ada imbuhan apa-apa ke. Selain daripada itu adalah macam saya sebut tadi, bagaimana mereka untuk bersuara, memastikan iaitu petani pesawah mendapat sesuatu dengan kehadiran mereka. Ya, hadirkan diri anda untuk mendapat sesuatu, pasti akan ada kabar berita yang baik. Itu dia. Jadi, yalah, kita tahu ini bukanlah satu program yang akan terhenti di sini sahaja. Maksudnya akan ada rintitan program lain juga yang akan memastikan bantuan yang disampaikan, inisiatif ini akan diberikan kepada mereka yang memerlukan ini. Jadi, Datuk, apa lagi perancangan seterusnya? Okey, saya mengharapkan dengan rendah hati menjemput semua sebagai NGO. Kami hanya berusaha dengan ikhlas untuk masyarakat, khususnya pesawah, petani dan penoreh di negeri Kedah. Supaya kita dapat bertemu dengan PM. Kerana semakin ramai kita datang, maka menunjukkan semakin maksudnya permintaan daripada petani pesawah kepada pihak yang bertanggungjawab iaitu kerajaan yang memimpin kita. Maksudnya ramai mengharapkan sesuatu daripada pentadbiran kerajaan. Dan kemudian sebab itu saya mohon pada semua petani pesawah, penoreh getah di seluruh negeri Kedah yang tak ada bas melalui agensi-agensi kerajaan ini disediakan. Yang tak nak datang susah ke apa, agensi kerajaan menyediakan kemudahan pengangkutan. Yang ada kereta, maka jangan naik kereta seorang dua, bawalah Pak Long Madung sebelah, ajaklah. Yang kata esok dia kata hari Sabtu ni dia nak jual scrap, kita tangguh sekejap. Yang nak tabak baja, orang Kedah kata nak tabak baja, dia duk plan nak tabak baja dah hari Sabtu ni kan. Jadi kita ubah tunda ke hari lain. Sehari je. Hari Sabtu ni kita nak jumpa PM kita nak dengar apa dia kata, kita nak dengar kod-kod ada apa dia nak bagi coklat kat kita. Kan? Jadi insya-Allah jadi kita ramai-ramai mai di Ampang Jajak, Mada Ampang Jajak. Orang Kedah panggil Mada Ampang Jajak, Mada Ampang Jajak di Alok Stark Kedah, insya-Allah. Jadi Palung-Malung dan juga masyarakat Siam, masyarakat Siam khususnya di Pendang, Pom Cabok wan Sao ni wan tisip Pinang Putukun nan Choi maเรามาด้วยกันนั้นที่เราเชื่อเราได้เชื่อรัฐมนตรีเราที่เรารักกันDatuk Seri Anwar Ibrahim. Kita cakap siap sikit lah. Sawadikap, Kampungkap. Sawadikap. Jadi kerana masyarakat Siam ramai, di Kedah pun ramai. Ada 20 ke 20% di setiap kawasan. Di Pendang antara kawasan padi, Jerelun kawasan padi ini, kemudian Padang Terap. Padang Terap. Ini kawasan-kawasan yang kita ramai. 20%, 20 ke 23% masyarakat Siam di situ. Jadi masyarakat Siam ni kebanyakannya adalah petani, penoreh dan juga pesawah lah. InsyaAllah kita minta masyarakat Siam, persatuan-persatuan NGO Siam bawa keluar bagi ramai-ramai. Ini peluang kita insya-Allah. Maka kita dapat bertemu dan bersua muka dengan Perdana Menteri yang kita kasihi dan kita sayangi, yang prihatin, yang selalu bercakap soal
kemiskinan rakyat. Ya, baiklah. Itu dia. Terima kasih. Betul, terima kasih kami ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Muhammad selaku pengarah program dan juga merupakan pengerusi Kelab Kebajikan Zul Muhammadi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey. Dan para penonton jangan lupa berbaki beberapa hari lagi untuk kita menghantar undi untuk DJ Sonic kita. Betul. Ya, jadi saya pun tak henti-henti yang mengundi Sonic ya. Jadi jangan lupa bukti ya. Ini 15. Oh, gambar saya handsome-nya. Okey, 15 Julai yang terakhir. Jangan lupa untuk terus saja mengundi anugerah Bintang Popular Berita Harian untuk penyampai berita radio. Kita doakan terbaik untuk semuanya kerana terus saja bersama-sama dengan saya. Terima kasih untuk semuanya lah. Ya, insya-Allah kemenangan buat anda. Insya-Allah. Amin. Sama-sama kita berdoakan. Insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita nak tahu juga keadaan cuaca untuk hari ini. Agak-agaknya cuaca kita hujan ke panas? Nak tahu kita bisa mengarahkan kita. Ya, silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, termasuklah di sekitar Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat pagi nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat di Sabah yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan pantai timur Semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan dijangka berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di bahagian utara dan pedalaman Sarawak. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa bermula 15 sehingga 18 Julai nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut.
buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Jadi kalau anda peminat kereta besar ataupun kereta mewah lah, ini masa untuk anda kita nak tahu apakah situasi ataupun gambaran peminat kereta mewah di Malaysia. Ramai ke sebenarnya? Betul. Kan? Saya bukan salah seorang. Bukan salah seorang. Belum mampu. Jangan cakap tak mampu. Belum. Kalau belum tu maksudnya satu hari nanti saya akan mampu untuk memiliki kereta mewah. Tak ada yang mustahil dalam dunia ni. Ni di SIC ni, Sepang International Circuit nanti akan ada himpunan kereta mewah kebangsaan. Himpunan kereta berkuasa tinggi peringkat kebangsaan. Jadi kereta-kereta mewah semua kita akan dapat lihat berkumpulnya di SIC. Track ini memang track yang level international lah. Level tinggi semua sekali. Jadi hari ini kita bersama dengan Datuk Ma'rufkan bin Muhammad Idris, Pengarah Urusan Utama Motor Sendirian Berhad. Datuk, kat Malaysia ni Datuk, macam mana peminat kereta mewah ni? Ramai ke? Datuk lebih faham dengan industri. Kalau kami lihat di jalan raya memang ada kereta mewah tu, tapi secara realistik ni mungkin boleh Datuk beri gambaran berapa ramai yang memiliki kereta mewah di Malaysia ni? Oh, ramai. Cukup ramai. Sebab kereta-kereta mewah ni, kereta-kereta supercar ni, dia keluar weekend saja. So you want to see this kind of cars, you have to go out on weekend. Hari-hari biasa orang tak bawa pergi pejabat. Ramai. Ramai. Apa jenis kereta-kereta mewah biasanya ada di Malaysia ni? Ada di Malaysia, Bugatti dah ada, few units. And Lamborghini, of course. Few units saja, Datuk? Yes. Few. Berapa unit? Beberapa. Wow, limited dalam 10 jari tu. Beberapa tak sampai. Macam Lamborghini, Ferrari, Porsche. Dia ada peminat dia sendiri. So, ramai yang since saya jual kereta ni, ramai yang saya nampak yang memiliki kereta-kereta supercar ni. Astronot for your hobby. Okey. Jadi himpunan kereta berkuasa tinggi ni bagi mereka yang berkemampuan bolehlah memiliki kereta tersebut. Bagi yang kita yang masih belum mampu lagi untuk membeli ni, jadi ada pilihanlah untuk kita melihat kereta-kereta berkuasa tinggi ni. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan untuk himpunan kereta berkuasa tinggi kebangsaan untuk kali ini. Kali ini kita akan kumpulkan semua jenis kereta yang ada di Malaysia ni. Daripada Lamborghini, Ferrari, semua. Pada yang ingin melihat secara dekat dan sentuh kereta tu, boleh sentuh. Bolehlah datang ke SIC Sepang dan bergambar di dalam kereta. Jadi 400 pemilik, lebih kurang maksudnya 400 pemilik ada 400 kereta lah. 450 buah kereta. 450 buah kereta dari seluruh Malaysia.
Jadi termasuk Singapura. Termasuk Singapura juga. Dan kita ada buat jemputan kat Thailand dan Indonesia untuk Harley Davidson. So they are also going to join us. Okey. Kereta yang paling tanya dulu. Eksklusif atau paling mahal? Yang paling mahal lah semestinya. Ya. Lamborghini SVJ. Wow. Harganya? Harga dia is about 3.5 to 3.8 million. Boleh beli rumah. Betul. Kalau level kita, rumah tu banyak rumah. Mungkin. Tapi ada juga rumah yang berjuta-juta. Datuk, ada juga yang obses dengan kereta mewah ini. Bukan saja kalau kita lihat di luar negara, obsesnya mereka macam jutawan dari Arab. Kereta itu disaluti dengan emas. Jutawan dari Amerika Syarikat dengan batu berlian seluruh kereta, badan kereta. Kalau di Malaysia ada tak lagi tahap sebegitu yang kereta mewah itu dibina serupa mungkin? Oh, insya-Allah akan ada. Apabila apa-apa berlaku di barat, wave dia akan sampai ke Malaysia. Matter of time. Sebab itu kita anjurkan program seperti ini. So kita akan buat tahun ni, tahun depan insya-Allah kita akan jemput mereka datang ke event macam ni untuk pamerkan kereta mereka. Wow, jadi kita berpeluang untuk bergambar dengan kereta tersebut. Okey. Dan siapa lagi antara rakan-rakan artis yang akan bersama-sama untuk himpunan kali ini, Datuk? Rakan-rakan artis yang akan bersama dengan kita, DJ Faz, Baby Shima, Achad, siapa lagi? Ramailah artis-artis yang akan bersama dengan anda semua. Kalau anda berminat boleh pergi ke SIC 15 Julai 2023 di Pedok Utara, jadi Lita Antarabangsa Sepang. Selain daripada pemilik kereta mewah, anda ada juga lebih 200 pemilik motor Harley Davidson akan turut serta. Jadi motor ni pula bagaimana pemiliknya di Malaysia? I mean dari segi gambaran untuk memiliki motor berkuasa tinggi dan mewah ini, Datuk. Gambaran ni sekarang untuk memiliki kereta motosikal Harley Davidson ni mudah aja sekarang. So kerajaan telah membuka satu jalan yang mana kita boleh memiliki motosikal grey motorbike yang mana kita recon. Motosikal tahun 2018, 19, 20. So sekarang motor-motor Harley Davidson ni mampu milik. Boleh dimiliki oleh semua. Harganya lebih kurang? Harga ni starting from 58,000 ke atas. Harga mampu milik tu. Mampu milik lagi, boleh lagi dimiliki lah. Boleh. Betul. Jadi kalau dalam industri kereta berkuasa tinggi dan juga motor berkuasa tinggi, dari segi permintaan dan juga pasaran di Malaysia bagaimana, Datuk? Alhamdulillah. Buat masa sekarang ni alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dengan support daripada kerajaan Malaysia kita, industri ini akan berkembang lagi, insya-Allah. Okey, dan bagaimana Datuk melihatlah saban tahun kan berkenaan dengan mereka yang peminat kereta berkuasa tinggi ini, bagaimana dengan respon mereka dan bagaimana dengan pembelian kereta juga setakat ini? Pembelian kereta setakat ini alhamdulillah berjalan lancar. Dan pemilikan untuk memiliki kereta yang mewah ni alhamdulillah dah ramai. Compare to before, bertambah. Hari demi hari bertambah. Apakah perkara yang perlu kita faham apabila memiliki kereta mewah? Apakah perkara utama yang kereta ini ada berbanding dengan kereta biasa? Contohnya dari segi faktor keselamatan bagaimana, Datuk? Dari segi faktor keselesaan pemanduan bagaimana? Mungkin Datuk boleh jelaskan. Selesa. Pemanduan dia selesa. Keselamatan dia superb lah. Sebab kereta-kereta mewah ni harga dia pun dah superb dah. Sesuai lah, seiring. Sesuai dengan spek-spek yang diberi. Keselamatan dia, yes. Okey, dan bagaimana sekiranya mereka yang ingin menyertai himpunan ini, yang ingin turut bersama-sama melihatlah kereta berkuasa tinggi ni, mungkin ada ruang dan peluangnya, Datuk boleh kongsikan? Okey, pada yang ingin datang melihat, bolehlah membeli tiket di tiket.com. Dan harga dia murah saja, harga RM29, harga Madani. Cheap price. And kita akan anjurkan konsert dan sebagainya. This is untuk memeriahkan lagi industri kereta yang ada dalam Malaysia ni. Dalam himpunan tersebut apa lagi aktiviti lain yang dijalankan daripada konsert? Konsert, lucky draw.
parade. Nah, kita adakan parade sebenarnya untuk susunkan kereta-kereta tu semua atas track. So orang audience boleh datang, bergambar. Dan artis ni akan buat persembahan sebelah-sebelah kereta. Itu je. So, ia akan berlangsung selama sehari saja, tu? Yes, sehari. So, kita akan tengok pada tahun-tahun akan datang. If sambutan dia menggalakkan, kita akan buat Sabtu dan Ahad. Saya difahamkan ia juga akan diiktiraf dalam Malaysia Book of Record, Dato'? Yes. Untuk kategori, untuk acara paling banyak ke ataupun apa yang akan diiktiraf? Acara paling banyak supercar and sport car. Di Malaysia? Di Malaysia. Yang akan diiktiraf dalam Malaysia Book of Record, yang mana akan disertai 450 pemilik kereta dan lebih 200 pemilik motor Harley Davidson. Motor Harley Davidson saja. Harley saja akan bersama dengan himpunan kereta mewah berkuasa tinggi peringkat kebangsaan. Baiklah, itu saja masa yang kita ada, Datuk. Terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki nanti kami tim siaran Selamat Pagi Malaysia akan ke sana untuk melihat sendiri dan juga menyaksikan sendiri perkara ini sebagai hobi. Betul. Yang perlu juga kita tayangkan kepada masyarakat di luar sana. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ma'ruf Khan bin Muhammad Idris, Pengarah Urusan Utama Motor Sdn Bhd, berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan hobi kereta mewah dan juga himpunan kereta berkuasa tinggi peringkat kebangsaan yang akan diadakan di SIC, Sepang International Circuit pada 15 Julai 2023. Okey, dan seterusnya Ridwan, kita akan berhenti berehat seketika. InsyaAllah kembali nanti banyak juga perkongsian menarik akan kami sajikan kepada anda selepas ini. Ya, saya Nancy Syukri, saya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya sampai hari ini saya masih dapat membayangkan bagaimana kami lagi kecil lagi. Ayah saya selalu bawa kami adik-beradik naik bas pergi ke Padang Sentral di Kuching. Sekarang ini namanya Padang Merdeka. Di situlah perayaan Hari Kebangsaan sentiasa diadakan. Masyarakat majmuk di Sarawak tu ramai. Kita hampir dalam kata 30 kaum etnik di Sarawak ini, kita bercampur gaul. Inilah di antara perkara-perkara yang telah menunjukkan kesatuan kita sebagai orang Malaysia, sebagai orang Sarawak. Lagu-lagu lama patriotik yang kita kenali itu adalah di antara kenangan manis yang boleh mengeratkan silaturahim di kalangan kita. Dan satu lagi saya ingat pada kenangan yang arwah mak saya buat untuk kita. Kita sentiasa ada baju smoking, sebab itu saya pakai tudung hijau ni. Saya pakai tudung hijau ni, inilah warna yang mak saya buat untuk baju smoking saya, dan adik-beradik masing-masing ada warna-warna lain. Saya nak mengajak semua, ini menjadi harapan kita, semua rakyat Malaysia, supaya kita sentiasa memikirkan bagaimana kita nak membawa pembangunan untuk negara kita. Kalau kita lihat daripada dulu lagi banyak banyak lagi yang tidak kita capai, tetapi sehingga hari ini kalau kita lihat apa yang kita dapati pada hari ini, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah kita capai, dan ini harus kita teruskan. Jadi kalau kita memikir untuk kemajuan dan pembangunan negara, kita akan terus memikir yang terbaik untuk masyarakat kita dan terbaik untuk rakyat dan juga untuk negara kita. Dan saya mengharapkan semua kita menjadi role model kepada anak-anak kecil. Dan biarlah mereka di sekolah lagi memikirkan yang terbaik, gunakan bahasa perkataan yang baik untuk anak-anak kita, dan ini menjadi contoh dan harapan kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang sentiasa bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati.
di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan. Ya, baik. Itu dia. Selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita akan ke cerita Pagi Sarawak yang akan berkongsi berkenaan dengan projek tebingan Sungai Limbang bersama dengan rakan pelapor yang telah pun bersedia iaitu Syazwan Kadel. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, berita langsung daripada utara Sarawak hari ini kita bawakan berkaitan dengan projek tebingan Sungai Limbang. Oleh itu pagi ini saya ditemani oleh Wali Kota Majlis Daerah Limbang iaitu Kaunselor Sufian Muhammad. Assalamualaikum dan selamat pagi Kaunselor. Warahmatullahi dan selamat pagi. Terima kasih RTM. Okey Kaunselor, baiklah, boleh tak kongsikan setakat ini bagaimana perkembangan projek tebingan Sungai Limbang ini? Okey, baik. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak di atas kesudian beliau untuk memberikan projek yang besar di daerah Limbang, khususnya projek waterfront fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Dan sekarang ini projek fasa pertama ianya sebenarnya sudah siap di peringkat Majlis Daerah Limbang, walaupun ada kerja-kerja tambahan seperti slip failure yang akan dilaksanakan oleh pihak JKR. Dan selain daripada itu juga untuk kerja-kerja di peringkat fasa kedua waterfront, di mana kita ada fasa 2 package 2 yang sekarang ini telah pun dalam proses dilaksanakan dan sekarang alhamdulillah ianya dalam ahead schedule dan 4% daripada kerja-kerja yang ada sekarang. Dan kita melihat juga fasa ketiga sekarang ini adalah juga schedule lebih kurang dalam 8.2%. Dan ini menunjukkan bahawasanya di Majlis Daerah Limbang telah pun memberikan komitmen yang baik bersama dengan pihak konsultan dan juga pihak kontraktor untuk memastikan projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okey Wali, semestinya waterfront sekarang ini tebingan Sungai Limbang ini belum siap sepenuhnya, tapi ada masyarakat Limbang maupun luar yang sudah datang berkunjung ke tebingan sungai ini menjalankan aktiviti hujung minggu di sana. Bagaimana nasihat Wali sendiri? Okey, bagi saya sekarang ini memang kita tidak buka sepenuhnya kecuali fasa waterfront fasa kedua. Kita ada buka sebahagian kecuali kawasan yang masih dilaksanakan iaitu package 2. Yang lain memang sudah kita buka. Cuma masalah di peringkat kita sekarang adalah isu berkaitan dengan sampah. Dan kita di peringkat majlis tidak setakat ini belum menyediakan sepenuhnya tong sampah di kawasan tersebut. Cuma kita mohon bantuan daripada masyarakat itu sendiri supaya sama-sama turut menjaga kawasan itu supaya ianya sentiasa bersih. Supaya orang luar pun melihat ini adalah projek yang telah pun dilaksanakan dan mendapat pujian daripada orang Limbang dan juga luar daripada Limbang. In terms of keselamatan juga ini sangat penting bagi kami supaya tidak ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi mana-mana masyarakat Limbang yang pergi ke kawasan ini jagalah keselamatan dan juga jaga kebersihan dan sama-sama membantu Majlis Daerah Limbang untuk memastikan projek ini cantik seperti yang kita mahukan. Okey, baiklah, terima kasih Wali atas perkongsian maklumat berkaitan dengan tebingan sungai itu tadi. Baiklah, itu sahaja yang kita bawakan daripada Limbang Sarawak. Kembali kepada rakan setugas di Selamat Pagi Malaysia. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Syazwan atas perkongsian tersebut. Dan seterusnya, kita ingin berkongsi kepada anda bagi ibu-ibu yang sedang berpantang. Jangan risau, kita ada cara yang mudah untuk anda berpantang. Berpantang dengan mudah dan selesa bersama V-Asia. Terdapat pelbagai rangkaian produk yang ada dan yang akan berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan produk ini. Saya kenalkan Datuk Azril Muhammad Razif merupakan pengasas V-Asia. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Kawan Sufi, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Datuk, saya rasa teruja ni kan sebab sekarang kita ada banyak sangat kemudahan, senang untuk kita nak berpantang, Datuk. Betul. Terima kasih Sufi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia. Sufi, saya bersiaran hari ini di Selamat Pagi Malaysia sebab apa nak berkongsi dengan anda semua bagi wanita yang tak lama lagi mungkin nak menyambut kelahiran cahaya mata, Sufi, dan kemudian nak melalui proses berpantang. Jangan risau, jangan stres sebab apa, dah ada cara yang paling mudah untuk anda berpantang. Saya janji anda akan berpantang dengan mudah dan paling penting akan rasa lebih selesa
selesa dan paling penting juga Sufi luka-luka tu akan lebih cepat baik dan pulih. Dan istimewanya kalau kita bercakap mengenai wanita dalam pantang ni Sufi kita perhatikan ramai juga wanita yang tidak menitik beratkan soal berpantang. Dan kalau kita tengok kesan sampingan akibat tidak berpantang apabila hari tua nanti Sufi kerap sakit, kerap lenguh badan, sakit urat, tak kurang juga Sufi kalau kita tidak berpantang dengan betul, kadang-kadang peranakan jatuh. Tak kurang juga kalau wanita bila dah berusia dia akan kerap buang air kecil. Itu antara tanda-tanda tidak berpantang dengan betul. Tak kurang juga kalau kita tak berpantang dengan betul boleh menyebabkan masalah seperti bentan macam-macam masalah lagi. Sebab tu proses berpantang ni adalah proses yang sangat-sangat penting untuk semua wanita. Kena jaga waktu berpantang untuk memudahkan hari tua anda supaya lebih, kata orang tu, lebih sihat, tak ada sakit-sakit sebab apa, ini adalah untuk kesan jangka masa yang panjang Sufi. Dan hari ini saya bawakan 2 pilihan set bersalin sebab apa, VRC dah lebih 10 tahun dekat pasaran Sufi. Kalau tengok kat depan saya ni ada 2 set berpantang Yang pertama sekali kita ada set bersalin herba bonda. Yang ni adalah set berpantang kalau anda nak berpantang secara tradisional. Satu lagi ada maternity set. Ini adalah set berpantang serba moden untuk ibu-ibu yang kata orang tu nak berpantang dengan mudah Dan kalau tengok kat TV sekarang ni ada 10 produk dalam maternity set VRC ni, harga dia RM200. Lengkap, ada jus jamu moden herba-herba terbaik untuk wanita, memulihkan dalaman wanita Kemudiannya ada lotion panas untuk urutan mengurangkan rekahan, stretch mark untuk wanita dalam pantang nak kurangkan ukur lilit, nak lebih ramping. Kemudian kita ada juga ini dia kita ada bengkong, yang mana bengkong ni kita jual berasingan, harga RM45. Kejap lagi saya juga akan buat demonstrasi kepada anda semua. Dan juga kalau anda lihat dalam set maternity VRC ni Sufi ada rumusan seperti herba-herba kita gunakan herba param, pilis juga tepil kita modernkan dalam bentuk krim. Jadi masih menggunakan elemen herba tradisional, sangat-sangat mudah untuk anda gunakan. Yang ni di tengah guna lotion herba sejuk dingin ada rumusan herba yang mana sangat-sangat baik untuk kesihatan, melancarkan peredaran darah. Kemudiannya ada sabun herba yang mana sabun ni dapat membantu mencerahkan kulit, juga ada rumusan param sangat-sangat bagus. Tak kurang juga anda lihat sekarang ni ada pembersih keintiman wanita untuk wanita yang kata orang tu ada luka-luka kadang-kadang jadi guna je sabun pembersih, sangat-sangat mudah. Dan juga kalau anda tengok tadi ada rendaman yang mana rendaman mahkota tu anda boleh gunakan sebagai cebukan, sebagai tangas pun bagus ataupun sebagai rendaman. Dan istimewanya kalau anda lihat sekarang ni kita sertakan juga dalam maternity set ni adalah tungku yang mana tungku ni sangat-sangat mesra pengguna. Sebab apa? Tungku moden ni hanya perlu isi air panas je Sufi. Jadi tak perlulah kata orang tu nak ke dapur, nak panaskan batu dan sebagainya. Dan juga dalam maternity set ni kita sediakan juga ini dia barut moden untuk bayi anda. Tak kurang juga kita ada sertakan minyak urutan untuk ibu dan anak. Jadi sangat-sangat mesra pengguna. Set maternity yang anda lihat ni harga dia RM200 saja Dan sebenarnya isteri saya sekarang ni juga sedang berpantang kat rumah Sufi. Anak ketiga alhamdulillah Proses berpantang sangat-sangat mudah. Dan saya nak tunjukkan kepada anda semua penonton Sahabat Malaysia Sufi Yang ni nampak tak? Ini adalah tungku moden yang mana tungku moden berherba ni kita letak dalam set maternity ni, kita bagi anda secara percuma dalam set ni, harga RM200. Cara paling mudah untuk anda gunakan sebab apa bila anda beli tungku ni, anda hanya perlu isi air panas je Sufi. Jadi kita isi air panas dalam ni, bila dah isi air panas dalam ni terus sedia untuk bertungku. Jadi proses bertungku dekat rumah tu lagi mudah, lagi senang orang kata. Jadi Sufi Dan seterusnya, saya dah habis cakap mengenai set maternity set berpantang cara moden ni. Satu lagi yang saya bawa hari ni set berpantang cara tradisional. Saya juga ada tungku batu. Nampak tak? Ini adalah tungku batu berherba Yang mana anda lihat kat tangan saya ni tungku batu ni Sufi. Yang ni kita ada sediakan lebih kurang 2 biji batu Jadi batu ni anda kena panaskan. Dan tungku batu ni juga kita jual secara berasingan. Harga dia RM38 kalau anda beli. Kalau mungkin dalam kotak tu ada batu yang besar, kita sediakan 1 biji batu. Kalau batu tu sedikit kecil, kita akan bagi 2 biji batu. Jadi anda perlu panaskan batu ni atas dapur dan masukkan dalam sarung berherba ni. Jadi dah mudah tak payahlah kata orang tu nak cari daun-daun, nak cari herba-herba lagi. Sebab apa, dah sarung ni pun dah berherba. Dan sekarang ni pun Sufi, kalau kat studio ni kita boleh bawa herba yang sangat-sangat kuat Harga RM38. Proses berpantang anda sangat-sangat mudah Sufi. Sangat mudah ni tu. Jealous saya rasa. Okey Sufi, dan seterusnya Sufi, kalau tengok, kalau tadi
set maternity tu banyak produk-produk untuk kegunaan luaran ya. Ada satu jus jamu moden. Kalau anda beli set berpantang ni herba bonda ni adalah formulasi mak bidan. Jadi kadang-kadang kalau wanita dekat rumah kadang-kadang Sufi ya, ramai yang kadang-kadang sekarang ni dah ada cara paling mudah ya. Kalau kita nak panggil confinement lady ya, CL datang rumah, kos berpantang tu kadang-kadang sangatlah mahal Sufi ya. Betul. Kita kena berbelanja lebih kurang 6-7 ribu ringgit sebulan untuk menggunakan khidmat confinement lady. Jadi cara yang paling mudah anda juga boleh dapatkan ya, yang mana set bersalin herba bonda ni untuk berpantang secara tradisional. Yang mana ya, kamera boleh fokus dekat set ni. Dan istimewanya ini saya sangat cadangkan ya untuk anda yang pertama kali berpantang Sufi. Sebab apa ya, dalam ni ada banyak produk makanan tambahan ya, seperti phytolawas. Yang mana phytolawas dapat membantu kadang-kadang ya, ibu yang baru saja bersalin ya, kerana tak membuang, ada masalah sembelit ya. Jadi minum phytolawas ni dapat membantu melancarkan sembelit anda. Kemudiannya juga ada milk booster, dapat membantu menambah susu anda. Kemudiannya ada jus prawanita ya. Jus prawanita ni untuk dalaman wanita cepat baik pulih luka dalaman, untuk kesihatan dalaman ya Sufi ya. Dan kemudiannya dalam ni juga ada sabun bidara, kita ada masker rempah, garam sirih serapat yang mana sangat baik untuk luka-luka bahagian tersebut ya. Dan kemudiannya ada shaping contour cream ya, yang mana rumusan krim untuk urutan mengurangkan selulit, rekahan, kesan-kesan dekat perut ya. Ibu selepas bersalin kadang-kadang ya, kita nampak tanda-tanda penuaan dekat perut ya. Dan juga ada aroma fresh terapi oil, yang mana aroma terapi ni sangat-sangat menenangkan untuk ibu yang dalam pantang. Dan juga set bersalin herba bonda ni lebih murah, harga dia RM179, tetapi anda kena beli tungku batu berherba ni secara berasingan, harga dia RM38 je Sufi. Itu dia. Berbaloi ni Datuk, sangat-sangat berbaloi. Dan sekarang ni Sufi, kalau anda lihat dekat kaca TV sekarang dah tertera ya, yang mana ini adalah barang-barang yang terkandung dalam set bersalin herba bonda. Ini adalah isteri saya sendiri yang berpantang kat rumah, yang mana ya ada phytolawas seperti yang saya katakan tadi. Ini bagus untuk anda mengatasi sembelit. Kemudiannya ada kata orang tu milk booster untuk menambah susu badan ya. Sebab apa, dalam keadaan sekarang ni ramai wanita yang kadang-kadang stres ya, susu badan berkurangan. Jadi nak cari herba-herba, lobak putih dan sebagainya agak susah. Dah ada cara paling mudah untuk anda nak berpantang, sangat-sangat mesra pengguna ya. Beli je milk booster ni, juga kita jual secara berasingan. Dan ada shaping contour cream. Ini adalah krim untuk kontur badan, mengurangkan selulit ya. Kadang-kadang perut tu menggelembir ya, susah sangat nak turun berat badan ya. Jadi guna je krim ni. Ada garam sirih serapat ni anda boleh gunakan ya sebagai rendaman untuk wanita. Sebab apa, garam ni dapat membantu memperbaiki ya luka tu dengan cepat. Ada masker rempah yang mana ini sangat kaya dengan rumusan pilis ya. Anda boleh sapu je kat dahi anda, jadikan sebagai masker untuk ibu-ibu yang kata orang tu nak menenangkan, melancarkan pendarah. Ada sabun bidara juga, yang mana sabun bidara sangat bagus ya untuk kata orang tu kecantikan kulit, mencerahkan bahagian kehitaman, kegelapan wanita. Ni dia saya paling suka. Aroma fresh therapy oil ni sangat-sangat menenangkan. Sapu sikit je dekat kepala, kita akan rasa relax. Sebab apa, menggunakan essential oil ya. Dan kemudiannya ni dia krim bayi berherba. Krim bayi berherba ni sangat-sangat bagus. Sufi, kejap lagi saya akan tunjuk kepada anda semua yang mana dalam krim bayi berherba ni untuk yang ada kulit sensitif, untuk anak-anak sangat-sangat bagus. Dan krim bayi berherba ni kita bagi secara percuma. Tak kira lah anda beli maternity set ataupun set bersalin herba bonda, kita bagi secara percuma. Ni dia tungku batu herba ni juga sangat-sangat bagus dan sangat-sangat mesra pengguna untuk ibu-ibu nak berpantang. Cara mudah, tak payahlah kita nak guna daun dan sebagainya, herba-herba nak cari. Sebab apa, panaskan batu, masuk je dalam sarung tu terus. Dan ini adalah bengkung perawan. Kejap lagi saya akan buat demonstrasi juga kepada anda yang mungkin nak tahu lebih lanjut mengenai bengkung ni Sufi. Jadi kesemua produk ni anda juga boleh beli secara berasingan ataupun beli set ni harga RM179 je Sufi. Dan Sufi, itu dia. Saya nak tunjuk kepada penonton Sahabat Malaysia. Okey, ini adalah anak saya sendiri yang mana waktu dia lahir dan masa dalam pantang anak kedua saya, nampak tak badan dia sedikit kemerahan ya. Jadi apa yang menariknya dalam set bersalin ni yang saya bagi secara percuma, dalam dua-dua set bersalin ni saya bagi krim bayi berherba. Krim bayi berherba ni sangat-sangat bagus ya untuk merawat sensitif ataupun kemerahan pada kulit bayi ya. Tak kira kat muka, kadang-kadang muka mengelupas, kulit mengelupas. Jadi selepas penggunaan krim bayi berherba ni dalam tempoh 3 hingga 7 hari ya, nampak tak kemerahan dekat badan anak saya dah hilang Sufi. Kalau sebelum ni badan dia mengelupas, kemerahan sensitif alahan, guna je krim ni, saya sapukan, ratakan, alhamdulillah ya, sensitif tu dah makin berkurangan Sufi. Dan sekarang ni Sufi ya, saya nak tunjukkan kepada anda semua demonstrasi yang mana
Sekarang ni, nampak tak? Bengkong yang anda sedang lihat, yang mana model saya sedang pakai, mungkin boleh letak tangan di pinggang. Sebab apa penonton nak tengok bengkong ni, yang mana anda lihat ini adalah bengkong moden ya. Bengkong moden si Anggun ni. Okey, istimewanya bengkong moden si Anggun ni menggunakan kain belacu ya. Kalau anda dapat lihat dia, cara dia sangat-sangat mudah untuk anda pakai. Dan istimewanya bengkong ni bukan seperti bengkong tradisional lain kat pasaran. Dia kita tambah baik ya, Sufi. Harga dia RM45. Dan anda lihat sekarang ni, dekat bahagian bawah bengkong ni, anda boleh lihat ya, kalau wanita dalam pantang kadang-kadang nak pergi tandas, kalau dah berlilit pakai tali susah nak ke tandas. Jadi pakai bengkong ni, Sufi, nampak tak ada strap kat bawah ni? Wah, mudahnya. Buka je pelekat laras bawah ni. Kalau boleh saya minta kamera fokus, pelekat laras kat bawah ni, nampak tak? Pelekat bahagian bawah ni, kamera boleh fokus tak kat bahagian pelekat ni? Yang mana pelekat ni memudahkan ya, kalau nak ke tandas buka je daripada bawah ke atas. Jadi senang je kalau nak ke tandas, Sufi. Memudahkan sangat ibu-ibu dalam pantang. Harga bengkong ni RM45. Dan juga pada bahagian belakang, mungkin boleh pusing sikit. Nampak tak? Kita sertakan getah ya. Getah ni dia sangat stretchable, sangat memberi. Jadi sesuai untuk semua saiz. Wanita yang kata orang tu saiz besar pun boleh pakai, Sufi. Tak perlu risau. Sebab dia ada getah dan juga ada lubang angin. Okey, ini adalah bengkong moden. Si Anggun, harga dia RM45. Dan satu lagi, bengkong ni sedikit mahal ya. Yang mana bengkong kedua ni, kalau anda kata orang tu ada bajet yang lebih, ataupun kalau wanita yang berpantang, yang kata orang tu Caesar ya, melalui proses kelahiran secara kata orang tu Caesar pembedahan, boleh dapatkan bengkong ni. Yang mana ini adalah bengkong yang juga sangat-sangat mudah untuk anda gunakan. Sebab apa? Bengkong ni, Sufi, kita datang dengan bentuk getah, strap. Jadi mudah sangat nak pakai. Jadi Mac boleh pakai, tunjuk kepada penonton macam mana nak pakai bengkong ni. Nampak tak, Sufi? Sangat mudah. Pakai sendiri. Pakai sendiri, nampak tak? Guna je strap ni, kita tarik, pelekat yang boleh laras ni. Jadi proses berpantang anda lebih mudah dan sangat-sangat mesra pengguna. Dan bengkong ni, Sufi, harga dia RM58. Anda boleh beli secara berasingan. Jadi kalau anda nak informasi lebih lanjut mengenai set berpantang hari ini, boleh hubungi HQ kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ataupun boleh beli terus dekat Shopee, dekat Lazada, ataupun boleh beli di toko-toko jamu yang berhampiran kalau ada stok. Kadang-kadang stok ni cepat habis. Sebab apa? Barang ni sangat laris. Anda boleh beli je dekat Shopee. Ada promosi diskaun yang sangat-sangat istimewa juga. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, Sufi, pastikan VAC baru beli. Sebab apa? VAC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda, Sufi, yang mungkin risau, gusar dan sebagainya, tak perlu risau. Sebab apa? Produk VAC ni ada penganugerahan Super Health Brand dan juga Super Brand. Sekali lagi, kalau nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Terima kasih, Sufi, dan jumpa lagi. Ya, terima kasih, Datuk. Itu dia. Produk yang akan memudahkan para wanita di luar sana. Baik, seterusnya kita ingin berhenti berehat seketika. InsyaAllah kembali nanti saya akan bersama dengan rakan saya, Didon Mustafa, selepas ini. Mak ayah saya dulu ialah penjawat awam dan mak saya dulu pernah berkhidmat di Kementerian Penerangan. Jadi memang kalau waktu ataupun bila tiba Hari Kebangsaan, memang suasana sama ada dekat rumah ataupun kami pun ada dibawalah ke Dataran Merdeka ataupun ke majlis-majlis seperti itu. Ada sambutan Hari Kebangsaan saya rasa di Dataran Merdeka. Dan saya ingat kami di bangunan Sultan Abdul Samad, ya, dan tiba-tiba datang ada seorang ni. Betul, yang saya ingat waktu tu mak saya kenalkan saya kepada dia, dan orang tu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa umur saya 8 ke 9 tahun. Itu antara yang memori yang paling meninggalkan kesan. Tapi memang kalau nak katakan suasana, ialah kalau masa kita kecil kita belum faham erti sebenar Hari Merdeka, ya, sambutan Hari Kebangsaan. Dia bila dah besar tu baru kita mula appreciate lah, mula faham makna, ya. Harapan saya tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ialah kita dapat mengingatkan diri kita sendiri tentang erti dan makna, satu,
Hari Kebangsaan ataupun sambutan Hari Merdeka tu, apakah ertinya merdeka? Kedua, apakah maksud kita membentuk persekutuan dalam yang kita sebut sebagai Malaysia? Apa nama itu asal, apa niat asal tu? Kenapa kita membentuk Malaysia? Saya harap bukan hanya kita menoleh ke belakang untuk melihat apa yang pernah berlaku, pencapaian-pencapaian kita sepanjang 6 dekad ini, tapi apa yang boleh kita rangka untuk 6 dekad ke depan? Apa yang boleh kita kerja bersama-sama untuk bukan hanya membangunkan negara tapi membangunkan rakyat itu sendiri, menyelesaikan masalah kita, sama ada itu adalah masalah yang kecil ke besar ke, tapi kita selesaikan bersama. Saya rasa kita lebih kuat bila kita bersama sebagai Malaysia. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Hari ini kita warga yang merdeka. Dalam hidup ni perlu kepakaran. Salah satu kepakaran adalah kemahiran hidup. Antara betul. Kemahiran hidup dia melukis, betul. Tapi melukis yang membolehkan seseorang itu menjana wang dengan melukis batik lah macam kita pakai sekarang lah. Betul. Ini batik Malaysia tapi dihasilkan juga di Malaysia. Perlukan kemahiran-kemahiran tersebut. Betul. Kat mana sebenarnya kita nak belajar ni? Ya, kita nak kongsi ada satu tempat ni di mana kita boleh menunjukkan bakat-bakat seni kita lah kan. Dan juga belajar. Ya, untuk belajar. bakat kita itu diperhalusi lagi. Ya, betul. Dan bersama dengan kita yang akan memperincikan berkenaan dengan pengambilan pelajar baharu Institut Kraf Negara IKN sesi Julai ini, iaitu saya kenalkan Tuan Syamsul Azizi Samsudin, merupakan pengarah kanan Institut Kraf Negara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Azizi mungkin boleh ceritakan sikit latar belakang tentang Institut Kraf Negara ini, sejak bila ditubuhkan dan juga apakah hala tuju Institut Kraf Negara ini? Baik. Pertama kalinya kita bercerita pasal Institut Kraf Negara ni, pendeknya IKN. IKN ni dia mempunyai satu sejarah panjang. Sejarah panjang tu bermula dengan satu latihan yang diberikan. Asal penubuhan IKN ni pada tahun 2001 melalui Jemaah Menteri pada Ogos 2001, tapi sejarah panjang dia bermula pada tahun 67 lagi, 1967, di mana Kraf Tangan Malaysia di bawah RIDA, nama-nama MARA pada ketika itu, dia dah mula memberi latihan secara formal. Tidak formal, tapi dia berstruktur, cuma dia tidak formal. Sehinggalah Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia diperbadankan pada tahun 1979. Itu sejarah panjang dia. Tapi kalau IKN ni, Institut Kraf Negara ni, satu pusat, kita panggil sekarang ni TVET Institution lah. Institusi TVET yang mengajar kemahiran bermula dari tahun 2001. Okey. Dan seperti yang tertulis sekarang ni, kita ada mereka yang mencanting batik, ada macam-macam sebenarnya kos-kos yang ditawarkan. Kalau kita tengok ini menenun. Ya, betul. Songket Betul. Ini menenun songket. Dan apa lagi antara kemahiran yang ditawarkan di sini? Kita ada 6 jurusan di Institut Kraf Negara. Di IKN ni kita ada 6 jurusan. Macam dalam video kita ni, antaranya songket, tenun lah. Kita panggil tenunan. Tenunan ni pun dia ada songket, dia ada songket Sarawak, puah, dasta. Itu di bawah tenunan. Kita ada juga batik macam kita pakai hari ni, Khamis ni kan. Kita pakai batik. Kita ada seramik. Kita ada logam. Kalau logam kita lebih kepada jewellery making. Kita ada kayu untuk ukiran. Dan juga kita ada yang ni rotan. Dia ada 6 semuanya. Wow, itu dia. Dari segi permintaan industri kepada pelajar lepasan IKN ini bagaimana? Untuk industri, berkaitan dengan permohonan yang kita terima, alhamdulillah pada tahun ini kita menerima permohonan dan permintaan kemasukan ke IKN lebih daripada biasa. Sebab baru-baru ni pun banyak aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di IKN. Antaranya kita buat hari terbuka IKN pada bulan Mei yang lalu. Kita menjemput mereka datang untuk lihat apa yang ada di dalam IKN dan bagaimanakah operasi harian pembelajaran di IKN dan fasiliti-fasiliti yang kita sediakan. Seperti macam video ni tengah mengukir apa semua kita ada. Setiap jurusan ada bengkel sendiri dan memandangkan kita adalah institusi kemahiran. So hari Isnin dengan hari Selasa tu memang hari di bengkel lah.
untuk pelajar-pelajar kita ni. Satu jurusan itu berapa lama? Dia bergantung kepada mood pengajian. Kita ada diploma, kita ada sijil. Itu yang mendapat akreditasi MQA lah. Dan kita juga ada sijil kemahiran Malaysia. Untuk yang baru ni, sijil kemahiran Malaysia, kita tawarkan pengajian selama 1.5 tahun. Okey. Yang untuk diploma 3 tahun. Ini kalau kita lihat ini ada juga rekaan fashion ataupun bagaimana? Fashion merupakan salah satu untuk jurusan kita yang berkaitan dengan tekstil. Contohnya macam tenunan dan juga batik. Kita ada juga mengajar tentang berkaitan finish product lah, fashion. Dan dia ada minor on jahitan. Dan ia juga berada di beberapa lokasi lah sebenarnya tuan kan? Jadi mungkin boleh kongsikan di mana antara lokasi-lokasinya? Baik, kampus induk kita memang di Templer lah, di Rawang, Selangor. Di situlah semua modul pengajian kita ada di situ. Kalau di Rawang ni kita ada diploma, sijil kemahiran Malaysia. Kita tawarkan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3. Dan kita ada kampus satelit di 3 negeri. Kita ada di Sabah. Sabah pun kita ada 2 lokasi. Satu di Inanam, Kota Kinabalu lah. Satu di Kota Belud. Di Kuching kita ada di Sarawak kita ada di Kuching dan juga di Betong. Ada rare sikit Betong yang Betong ni untuk Puah dan kita ada satu di Pekan. Okey. Dari segi pecahan pengajian, cara pengajian itu bagaimana Cik Azizi? Berapa peratus di classroom, berapa peratus di bengkel? Okey, memandangkan kita mengajar kemahiran, itu uniknya IKN ni. IKN ni kita memberi penekanan kepada pengajian teknikal, hands on, di mana kemahiran itu diberi penekanan. Jadi kemahiran adalah sebanyak 70%. Sama ada 30% akademik lah. Okey. Dan seawal usia berapa boleh menyertai program ini? Syarat kita lepasan SPM 18. Sehingga? Kita terima sehingga 35. Okey. Sebab selain daripada pengajian berstruktur, pengajian di IKN ni kita ada juga pengajian sepanjang hayat. Yang kita offer program berjadual sama ada pendek atau panjang. Kita panggil Creative Craft Studio. Itu umur tak kisah berapa. Okey. Antara fasiliti yang disediakan di IKN? IKN seperti mana kampus-kampus lain ataupun universiti, college lain, kita juga mempunyai semua bilik kuliah. Kita ada bengkel, surau, dewan, semua ada. Semua cukup. Sebab tu masa bulan 5 tu kita buka untuk kita biar orang datang tengok. Sebab IKN ni, kita nak memperkenalkan dia di kalangan komuniti sedia ada, komuniti setempat. Biar dia datang tengok. So memang kita IKN kita ada semua. Sebab kita pun beroperasi menggunakan surat perkeliling Kementerian Pengajian Tinggi. Walaupun kita di bawah Motek lah. Kita dan Aswara sama di bawah Motek. IKN dan Aswara di bawah Motek. Tapi kita beroperasi seperti mana arahan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, antara pencapaian yang pernah dicapai oleh IKN apa? Mungkin ada IPT kita kalau kita faham bawa kajian ke peringkat antarabangsa. Kalau IKN apakah pencapaian yang pernah dicapai di bawah IKN? Kita menerima anugerah pada tahun 2019 daripada India. Kita terima daripada India terus. India ni di bawah World Craft Council, WCC APR, Asian Pacific Region, sebagai satu craft institution. Sebab I'm not saying dalam dunia lah. Tapi kalau di dalam Asia Tenggara ni boleh dikatakan kita ni satu-satunya institut kraft negara ni yang fokus kepada kraft tangan. Kraft saja. Sebab kalau di Thailand, di Indonesia, dia diletakkan di bawah mana-mana lain-lain fakulti. Contoh di bawah fakulti seni. Macam contoh UiTM, dia juga ada seramik. Tapi di dalam IKN, kita juga ada seramik. Tapi seramik kita lebih kepada teknikal. Sebab kita adalah pusat latihan TVET. Dan bagaimana sekiranya mereka yang ingin mendaftarkan anak-anak mereka ataupun diri mereka sendiri untuk menyertai program-program yang ada ni? Senang. www.ikn.edu.my. Kita boleh apply situ. Kalau mencari ni pun kita punya QR code, ya takkan nak scan kat TV pula kan. Tapi kita boleh lawati kita punya portal. Boleh mohon. Dan kita pun since IKN ni kita berada di bawah Kraft Tangan Malaysia, Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Jadi Kraft Tangan Malaysia ni kita ada di seluruh negeri di Malaysia ni. Boleh ke pejabat kita di negeri-negeri tersebut boleh mendaftar di situ. Jadi nombor telefon, Twitter dan segala informasi yang anda perlu ada di kaca TV anda. Jadi anda boleh hubungi kalau berminat untuk mungkin memasukkan anak anda ke IKN ini. Cik Azizi, setiap pelajar dalam setiap praktikalnya akan menghasilkan produk. Jadi produk itu dijual ataupun bagaimana? Kalau orang luar datang nak membeli pula bagaimana? Boleh. Sebab tu masa hari convocation setiap tahun IKN kita
istiadat majlis convocation kita, pesta convocation kita pada bulan November setiap tahun di Rawang. So pada masa itu kita akan jual produk-produk pelajar kita. Okey. Songket, barang-barang seramik. Oh, ya betul. Kesemuanya lah. Kesemuanya. Maksudnya tapi bukan yang baru lah. Dapat eksklusif design lah kan? Eksklusif. Ya. Satu saja. Yalah, kalau macam tenun songket, kita manual kan? Mesti dapat satu. Color mungkin sama, warna mungkin sama. Betul. Tapi dari segi peletakan motif, apa semua memang berbeza kan? Ya, okey. Dan sedikit kata-kata kepada para penonton untuk sama-sama kita menyertai dan kerana seperti mana yang kita tahu, kemahiran juga adalah perkara yang penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi bagi mereka yang berminat untuk menyambung pelajaran mereka dalam bidang kemahiran ini, boleh daftarkan diri. Tuan. Dia bukan setakat kemahiran. Bagi saya, Institut Kraf Negara IKN ni, apa yang kita tawarkan adalah jati diri kita di Malaysia ni. Jati diri Malaysia sebab kita boleh... saya ambil contoh Itali. Kalau Itali kita semua tahu Florence. Prada dari Florence. Florence itu bangga dengan industri kulitnya. Dan juga kota cinta. Dan Florence. Kota cinta. Tapi kalau di Malaysia apa? Mungkin satu hari nanti, tak kisahlah pelajar kita ni, you habis, you jadi cikgu ke, you pergi ke mana-mana. Tak apa. Tapi dalam diri kita, jati diri kita berkaitan dengan asal-usul kita, produk kraft kita ada dalam diri mereka. Betul. So harapan saya, datang ke IKN, sebab ini adalah fungsi kita sebagai ibu bapa. Tugas kita adalah untuk memastikan anak kita menerima pendidikan, dan di IKN kita menawarkan pendidikan yang berstruktur dan mendapat akreditasi penuh untuk menyambung pelajaran ke mana-mana sahaja. Itu Jadi, dia. terima kasih banyak-banyak kepada Encik Samsul Azizi Samsudin, Pengarah Kanan Institut Kraf Negara. Jadi kalau anda berminat, boleh saja untuk layari laman web yang tertera sebentar tadi dan juga hubungi IKN untuk sesi pengambilan Julai 2023. Terima kasih banyak Encik Azizi. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita bersua lagi. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi bersama dengan saya, Ridwan dan juga Raja Sufia. Banyak yang kami kongsikan kepada anda seperti biasa. Saya sentiasa berpesan, kalau yang baik dan semua yang kami sampaikan itu baik, simpan dalam hati dan juga amalkan. Betul, kerana yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk daripada kami sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Saya Ridwan. Besok kami akan bersiaran di Raja Chulan. Betul. Jadi jumpa kami di siaran Selamat Pagi Malaysia besok di Hotel Raja Chulan. Assalamualaikum. Bye.